kawasan dekat mana. Dia tujuan dia adalah untuk buang kalau macam ni hair removal lah kita kata. Okey, biasa kita akan guna yang apa ni shave tu kan. Yang kalau kat wok tu warna biru gelap tu, dia punya shaver dia tu kan. Okey, lepas tu nya dia adalah kalau kita kata dia sebenarnya memang teknik yang sterile lah, teknik sterile. Okey, tapi sekarang kalau dalam wok tu teknik yang bersih je lah kita tengok, tapi dia akan guna chlorhexidine. Okey. Tapi kalau yang sekarang ni, yang saya tengok sekarang kalau yang skin prep ni, dia memang jarang dah dilakukan dalam ward sebenarnya. Okay? Jarang sangat-sangat dilakukan dalam ward sebabnya kadang-kadang bila kita buat shave kepada pasien tu akan menyebabkan luka. Okay, jadi tak nak sebabnya bila luka tu akan menyebabkan risk untuk infection. Okay. Sekarang ni kebanyakan skin prep dilakukan dalam dewan bedah dekat dalam OT. Okay. Tapi zaman saya mula-mula bekerja dulu, pengalaman saya memang kebanyakannya dilakukan di ward. Contohnya kalau macam pasien neurologi kat Ward 1 Selatan hari tu kan, kalau pasien neurologi kat Ward 1S tu, kalau esok nak pergi operation dekat kepala ni, memang petang tu memang PPK kita ataupun attendant kita akan buat akan shave dah rambut pasien. Guna yang shaver tu lah, memang ambil masa lah. Jadi kadang-kadang tu bila banyak sangat kerap sangat kena buat, kena cukur rambut pasien, kepala pasien tu, jadinya kita dah buat tu macam pakat-pakat kutip duit kita beli apa ni yang meshing cukur rambut tu. Itu pengalaman saya bekerja lah. Tapi sekarang ni memang majoriti buat dekat OT kat Dewan Bedah. Okay, tapi yang ni untuk you all, at least you all tahu untuk ada idea, mungkin you all bekerja kat klinik ke apa ke kan. Mungkin benda ni ada idea lah nak buat macam mana. Okey, lepas tu nya tujuan dia adalah untuk prevent bacteria on the skin surface from entering the surgical wound. Lepas tu untuk to remove dirt, kotoran, lepas tu transient microbes from the skin. Ini antara tujuan-tujuan dia lah. Ataupun untuk to prevent rapid rebound growth ataupun microbes, bakteria, mikroorganism. Okay. Ini adalah hair removal. Ini adalah pre-operative skin preparation lah dekat surgical site tu. Dia yang preparation hair removal ni boleh dekat mana-mana. Mungkin boleh dekat kaki, dekat tangan, dekat perut ataupun dekat dada. Itu bergantung pada kawasan yang nak buat surgical ataupun kawasan pembedahan yang nak dilakukan. Okay. Jadi semasa prosedur tu biasalah kita akan tengok keadaan pasien macam mana, keadaan skin pasien macam mana, boleh ke tak boleh nak buat skin prep tu lah. Okay? Okay, nampak kat sini. Okay? Ini contohlah gambar untuk yang apa ni shaving yang dilakukan kat kawasan. Ini contohnya kat kaki saya rasa dah. Ini kat kaki, ni kat tangan saya rasa. Okay? Kadang-kadang tak semestinya untuk operation kan. Kadang-kadang dekat ward tu, kalau pasien yang banyak sangat bulu tu, hair tu kadang-kadang pun masih nak letak granula pun kadang-kadang kita shift juga sikit kan. Tapi ingat prosedur dia macam mana-mana pun walaupun you nak shift, walaupun kawasan yang sikit, walaupun kawasan kecil saja, walaupun dekat tangan, untuk granula pun kena inform patient. Kalau patient tak sedar kena cakap dengan relatif dia, kena minta kebenaran, kena minta consent juga. Jangan dia apa ni nak shift tu tanpa tanya patient, terkejut nanti patient ataupun keluarga dia. Macam mana-mana pun kena minta kebenaran dengan patient ataupun relatif kena bagi tahu, kena inform. Kenapa tujuan dia dan apa kita nak buat dan tujuan dia. Okey. Ni dekat sini ada apa tu apa ni according to the CDC ni, Center for Disease Control and Prevention ni, dia kata ini adalah guideline for prevention of surgical site infection. Ni bergantunglah, tapi jangan kalau misalnya tak perlu buat, kalau benda tu dilakukan di OT, dia OT ya. Macam saya katalah kebanyakannya sekarang, kebanyakan skin prep ni dilakukan dalam dewan bedah sebab dia nak kurangkan risk untuk infection. Takut luka apa ya. Okay. Jadi kalau tak order jangan buat dah. Maksudnya apa ni? If a shave is ordered by surgeon, the patient should shave immediately lah before surgery. Ingat berlangsung pada doktor pakar bedah, doktor di ward. Ni biasanya razor blade. Mesti ingat nama dia. Kita panggil razor blade. Kalau dalam ward tu kita panggil razor blade. Ni yang alat pencukur tu. Dia adalah unit electric ataupun jenis yang manual biasa tu. Satu SI tu macam saya katalah, kami dulu macam susah kan nak cukur kepala pasien tu, kalau guna shaver razor blade tu ambil masa yang lama. Jadinya kalau kami beli yang kumpul duit, pakat-pakat kumpul duit, beli yang meshing punya guna. Sebab kalau dengan teknik ni dia kata no tension. Maksudnya kena ikut yang arah, jangan arah bertentangan, kena ikut arus yang bulu roma tu, bulu tu. Okey, ni samalah ni kat sini. Kalau dalam ward tu ada je kan kalau pasien minta bantuan untuk tak semestinya skin prep, apa ni untuk yang operation sahaja. Ada juga pasien kami tengok kan yang kalau PPK atau attendant dia
cukur apa ni, untuk patient nampak bersih, kemas kan kat muka ni pun ada juga kan. Tapi ini saya nak fokus untuk yang kalau operation lah, surgical side tu. Okey, ini dia kata sama. Kebanyakannya kalau untuk yang skin prep ni, biasa dia akan guna CHD. Ya, kalau hexadine. Ataupun bergantunglah pada doktor order tu lah. Tapi biasanya penggunaan adalah chlorhexidine. Sini dia kata ada juga macam asalkan benda tu tak irritate. Ataupun patient tak sensitif. Nah, tapi kebanyakannya kita guna chlorhexidine untuk skin preparation ni. Okey. Ini buat dia kata. Dia kata bukannya yang shaving ni, dia kata bukannya routine procedure, tapi accordingly to surgeon dengan hospital policy. Ini bergantung pada kata doktor dan juga hospital policy tu macam mana. Kalau kat USF mungkin macam ni cara dia. Kalau hospital lain you bekerja mungkin macam ni caranya. Jadi ikut pada polisi hospital tu ataupun tempat nanti you bekerja nanti. Okey. Tapi dia kata sini bukan routine procedure lah. Okey, lepas tu assessment dia, okey biasa kita kena assess patient, tengok paras kesedaran dia. Lepas tu tengok patient punya chart dia, dokumen apa ni, maklumat history dia, adakah dia ada previous medical atau surgery history. Lepas tu tengok prescribe daripada physician. Ini penting, location for out contohnya dekat mana? Tangan kanan ke, tangan kiri ke, kaki ke, dekat perut ke, semua kena tengok. Jangan salah pula doktor order kalau location tu out tu dekat kaki kiri, you shave kat tangan kiri pula ni. Jadi kalau jangan tertukar lah tangan kiri dengan kaki kiri pula. Itu contohnya. Kena check betul-betul dulu. Pastikan nama, RN, nombor katil, betul ke tak betul. Dengan doktor punya prescription dia tu. Okay. Lepas tu kena tengok juga, kena review dia. Review juga dia punya skin dia macam mana, previous dia macam mana, ada masalah ke, ada sign symptom yang macam ada allergi ke, sensitif ke apa, semua kena tengok. Contoh macam redness ke, skin disease ke. Lepas tu kena selesakan pesakit, kena minta consent dengan patient, kena inform prosedur apa kita nak buat, apa tu purpose dia, tujuan dia, prosedur apa nak buat, semua kena inform pada patient. Ni persekitaran macam biasa, kena bagi privacy, kena lock katil tu, privacy, off fan semua. Pastikan kawasan selamat lah untuk lakukan prosedur ni. Sebab kita razor blade tu kan tajam kan. Jadi kena berhati-hati. Okay. Ni equipment macam biasa kita akan guna shaver ataupun razor blade. Lepas tu Gallipot ada apa ni solution dia. Biasa kita guna CHD. Lepas tu ni cotton swab ataupun gauze untuk cuci bersih kawasan tu nanti. Lepas tu disposable glove. Kalau ke OT kawasan biasa dia akan buat cara serai lah. Nanti you belajar prosedur ke OT nanti. Tengoklah ke OT buat macam mana. Nanti you masuk OT. Dalam ward tu biasanya guna yang clean glove lah. Lepas tu kita guna blue sheet. Lepas tu ni receiver. Okay. Lepas tu apa lagi? Okey, lepas tu ni biasa yang common lah. Kalau kita buat dressing pun sama juga. Ini pun sama. Untuk skin prep pun kena ada practice body mechanic juga, communication. Lepas tu skill dengan knowledge, attitude, maksud kita respect clients punya. Akan beritahu pada patient. Lepas tu knowledge, beritahu tujuan dia, prosedur apa kita nak buat. Lepas tu safety, ni penting. Sebab ni kita nak elakkan daripada sebarang kecederaan ataupun luka, skin breakdown pada patient. Sebab itulah kebanyakan sekarang ni yang setahu saya banyak ni dilakukan di dewan bedah lah sebab tak nak benda macam ni skin breakdown ni sebab nanti risk untuk infection. Okay. Dari segi implementation tu macam biasa saya sebut tadi, ni mana-mana prosedur pun kita memang kena greet patient, bagi salam, perkenalkan diri, siapa nama kita, Syahid ke, Zulaika ke, Anis ke, lepas tu bagi tahu tujuan dia, apa kita nak buat, kenapa kita nak buat, dapatkan kebenaran pesakit supaya pesakit akan bekerjasama dengan kita. Okey, lepas tu prepare equipment, bagi privacy, pastikan persekitaran selesa dan selamat patient. Lepas tu katil, pastikan kita selesa nak buat untuk body mechanic kita. Okey, patient lah keadaan comfort position. Lepas tu letakkan, sekarang kita tak guna Macintosh lah. Dalam work sekarang ni kita guna blue sheet. Okey, letakkan di bawah kawasan kita nak buat skin prep tu. Okey, alaskan. Okey, supaya tak kena cadang, nanti kotor nanti. Okey, senang kita nak kemas nanti peralatan. Okey, lepas tu medical hand washing, lepas tu pakai glove yang bersih. Lepas tu letak solution contoh kalau macam kita nak guna CHD, letak solution CHD tu dalam Gallipot. Lepas tu swab kawasan tu dengan CHD dulu, gunakan gauze, bersihkan kawasan kita nak buat skin prep tu dulu. Lepas tu guna yang direction yang betul. Menggunakan direction yang betul. Okey, lepas tu kita handle tu dengan razor blade tu dengan 15 degree angle to the skin. Okey. Lepas tu guna shave dia in the direction of the hair lah, growth lah. Jangan arah bertentangan, kena arah yang
yang ikut arus bulu roma tu. Okey. Lepas tu lepas dah siap shift tu, kita kena rinse balik, bilas balik dengan dengan gauze yang kita dah dengan gauze yang kita dah yang kita dah letak CHD tu. Lepas tu kita kena inspect kawasan tu. Tengok ada tak apa-apa jadi macam allergic ke, sensitif ke skin patient tu. Okey, lepas tu kena, kalau patient tu perlu doktor kata kena mandi, patient tu bila air, bila mandi dalam ward lah dalam ward. Lepas tu kemaskan peralatan. Lepas kalau ada skin nampak yang dokumen dia prosedur ni, kita kena observe skin tu lepas kita buat skin prep ni, tengok skin patient. Kalau ada macam skin irritate ke, rash ke, kena inform pada doktor dengan segera lah. Nanti doktor tengok balik lah untuk audit yang seterusnya. Nampak ni evaluation. Tengok ada tak skin injury, lepas tu patient okey ke tak okey ke, selesa ke tak selesa ke, tengok skin ni macam saya cakap tadi tu. Semua kena evaluation, penilaian untuk note kepada doktor. Nampak ni, dokumen, location skin prep kat mana. Okay, macam mana kawasan tu. Okey, yang ni yang skin area to be prepared lah for various operation. Ni bergantunglah pada kawasan-kawasan yang doktor order untuk buat operation. Okey, ni contohnya kalau kat kawasan ni kepala patient, rambut patient ke, contoh patient nak buat op neurosurgery ke, contohnya ni kawasan dada dengan abdominal, ni kawasan bahu ke. Okey. Maksudnya yang skin prep ni kita buat yang audit saja. Maksudnya janganlah doktor audit contohnya untuk skin prep kaki kiri, dua-dua kaki you all shave pulaknya. Dia terkejut patient. Kaki kanan you all shave, kaki kiri you all shave. Tak boleh lah macam tu gelak Nabila. Ataupun doktor ada tangan kanan, habis tu tangan you all skin prep kan patient tu. Jangan buat macam tu. Sensitif kan kadang-kadang patient, bukannya semua patient tak apa, setengah patient dia suka bulu dia tu kan. Itu bukan kawasan sepatutnya kita minta keizinan untuk kawasan untuk skin prep sahaja. Jadi jangan buat kawasan lain yang doktor tak order. Okey, ini contoh kawasan-kawasan yang mungkin kena buat skin prep. Kawasan sama juga. Yang ini untuk prosedur skin preparation. Apa yang you nak tahu untuk prosedur ni? Ringkas saja prosedur ni, skin prep ni. Masuk OSCE tak? Yang skin prep ni tak pernah masuk OSCE. Saya tak tahu lah, tapi tak pernah lagi lah masuk OSCE. Saya tak kot, Syahir, prosedur ni. Tapi at least you tahulah. At least you tahu macam mana nak buat nanti kalau you kerja. Tak ada lah nanti you bekerja nanti bila doktor order suruh buat skin prep, bawa shaver ke kanting kat tangan kanan dengan tak prepare blue sheet, tak prepare peralatan troli. Bawa betul-betul razor blade, shaver kat tangan semata-mata. Tak nak lah macam tu. At least you tahu kena ada receiver, kena cuci, ada solution dia, kena ada PNAD, sekali pot, kena ada gauze, kena ada glove, clean glove contohnya. At least you ada preparation, you tahu. Oh, skin prep ni kena ada preparation dia, kena ada barang dia. Macam tu contohnya. Macam you nak kalau you nak sambung IV drip pada patient lah kan. Kebanyakan you tengok dalam ward kan, kalau nak sambung drip pada patient, sebelah bawa botol drip, lepas tu dah sambung dengan tubing, lepas tu sebelah bawa bawa head saline dengan tak ada trolinya, dengan tak ada kidney dishnya, swabnya. Tak naklah macam tu. At least ada peralatan lah, nampak kita dah get ready untuk buat prosedur tu. Walaupun sesimpel prosedur pre-operative skin preparation. Jadi you ada idea. Tapi bergantung pada saya kata macam tadi, polisi ataupun guide daripada hospital ataupun tempat you bekerja nanti. Tapi kebanyakan sekarang ni dibuat kat OT, Dewan Bedah lah jarang dah dibuat dekat ni. Tapi kalau you perasan, kalau macam operation neurosurgery, masa pengalaman saya bekerja itu, kita akan shift semua PPK kita ataupun attendant dalam ward, dia akan shift semua. Tapi kalau you perasan kadang-kadang dalam ward tu, kalau macam patient yang post-op neurosurgery, dia tak buang semua rambut. Kalau you perasan, kalau misalnya dia nak buat dekat kawasan atas kepala, contoh atas kanan kepala tu kan, dia shift sebelah situ je. Yang sebelah ni penuh rambut. Kalau you pernah tengok dalam ward lah, kalau you perasan. Kami dulu masa saya bekerja itu, kalau doktor nak buat operation untuk neurosurgery contohnya, memang kita akan shave satu kepala lah, tak tinggal lah stompok situ, stompok sini. Tapi kalau dalam ward sekarang, doktor tengok lah. Waktu kadang-kadang sebelah tu ada rambut penuh. Doktor shift yang bahagian yang betul-betul operation sahaja. Sekarang ni, doktor tengok.
Okey, ada apa tanya ke untuk prosedur ni? Rasa ringkas dan mungkin rasa okey lah, mudah faham lah untuk yang prosedur ni. Okey, ada ke? Ada tanya apa-apa ke? Kalau tidak kita pergi kepada bowel preparation pula ni. Okey, Wafa kata okey. Okey, orang lain macam mana? Kavita kata okey. Tapi yang common biasa kita guna CHD ya. CHD. Yang ini saya tak ada buat video, consider simple sahaja. Tapi saya ada upload pada video pada YouTube. Buat tengoklah dia letak, dia nak buat skin preparation untuk kawasan abdominal. Dia letak blue sheet kat kanan kiri, lepas tu dekat previous patient tu, lepas tu dia guna gauze, lepas tu ni dia akan letak dengan CHD, nampak dia cuci tu. Tapi kalau awak tak guna set, kalau awak guna ward dalam ward pun biasa dia akan guna yang clean glove biasa sahajalah. Tapi macam saya katalah ikut pada bergantung pada polisi dan protokol ke hospital atau tempat yang kita bekerja tu macam mana. Okey. Kalau dia kata dia ada guna alat khas, you gunalah alat khas dia. Kalau dia ada skin pad, dia ada set skin pad contohnya. Boleh gunalah. Dalam ward setahu saya saya tak nampak lagi ni, tak jumpa lagi tu kalau untuk skin pad punya set dia tu macam dressing set kan. Tak ada lagi saya jumpa tu. Lepas kalau saya dulu tu guna macam Kindish biasa, Kindish, Galipop, lepas tu ni CHD. Macam tu lah kita guna. Kan tak guna ada apa ni, tak ada guna puasa-puasa tu tak ada lah. Yang guna tangan ada yang consider biasa sahajalah. Okey, cuba kita rasanya bullshit apalah. Okey. Okey, penggunaan gauze tu bergantunglah kalau patient yang banyak sangat apa ni hair dia tu, bulu dia tu, mungkin you akan guna gauze yang lebih lah kan untuk cleankan tu kan kawasan tu. Penggunaan gauze tu bergantung kepada keadaan skin patient dengan hair patient tu macam mana. Okey, boleh ke jelas ke setakat ni? Orang lain boleh? Kalau tidak saya pergi pada topik yang bowel preparation. Okey, Mimi kata okey, Iman Alif kata okey. Okey, Nur Izzah kata okey. Okey, kalau okey, saya pergi kepada topik yang seterusnya. Okey, cuma kata okey tu simple je kan untuk yang skin preparation ni kan. Okey, setakat ni tak pernah lagi lah keluar OSCE tu. Oh, sekejap. Sekejap, saya nak buka bowel preparation. Okey. Okey, nampak ke yang ini? Bowel preparation ni? PowerPoint ni? Nampak Boleh. Okey, Siti Khairiah kata okey, Fatin kata okey. Bila nampak Okey, ini adalah yang tadi dari segi pre-operative skin preparation. Okey, yang ni kita pergi kepada bowel preparation pula. Okay. Ini bowel preparation. Okey, colon cleanser nampak ni. Macam mana nak bowel preparation. Ni before. Ni after. Nampak ni kan gambar ni. Clean dah colon tu. Dah bersedia untuk buat surgical operation. Kita kata. Ni sebelum. Before. Okey. Okey, ni kita pergi pada ni, kita tengok sikit anatomy of rectum. Kita tengok sikit ni ada anus, ana canal. Okey, ni ana column, sphincter, ada sphincter kat sini. Tengok sini. Ini refresh balik. Ada baca anatomi fisiologi tahun 1 hari tu. Okey, sebagai pengenalan, introduction. Okey, drugs administered rectally. Maksudnya kalau bowel preparation ni ubat yang diberi ataupun dimasukkan ikut rectal. Okey, dia kata disebab either a local effect ataupun on GI mucosa such as untuk promoting defecation. Maksudnya untuk bantu pengeluaran feces, najis ataupun untuk systemic effects such as relieving nausea ataupun providing analgesia. Untuk tahan sakit pun boleh juga. Systemic effect ni contohnya macam PCM contohnya ataupun macam ni. Untuk relieving nausea pun boleh juga. Kalau macam analgesia ni, providing analgesic ni contohnya macam salwataran contohnya. Okay. Ini semua masuk ikut rectal. Okey, ni adalah pemberian secara rectal. Okey. Dia dia macam tak samalah kalau oral tu oral lah. Kalau rectal tu ikut rectal lah. Okey. Penyerapan dia pun ikut rectal juga. Okey. Jadinya medication ni biasanya dia kata relatively safe, dia kata biasanya selamat, dia kata. Jarang menyebabkan local irritation ataupun ada kesan sampingan. Jarang dia kata.
Okey, lepas tu rectal medication ni dikata biasanya contraindicated, tak boleh beri pada patient yang contohnya yang ada rectal surgery ataupun ada active rectal bleeding. Ini contraindicated tak boleh diberi pada patient yang macam ni. Rectal bleeding ni yang keluar darah banyak tu lah rectal bleeding tu. Okey, lepas tu dia kata suppository. Suppository kita ada suppository, kita ada enema tu macam minum air. Suppository ni kalau kita biasa kalau orang biasa kebanyakan dia panggil macam ubat peluru dia kata. Ubat bentuk macam peluru kan. Contohnya. Okey, biasanya kalau suppository ni dia punya wrapping dia, package dia macam foil wrappers. Dia macam yang aluminium tu. Ada juga macam yang plastik pun ada juga lah. Dan biasanya ubat ni memang kena simpan dalam tempat yang sejuk. Dalam peti ais kita kata untuk preventing melting. Melting ni macam jadi cair macam tu. Ya. Okey, dari segi advantage dia can exert local effect on rectal mucosa, diserap dalam kawasan yang rectal mucosa. Lepasnya digunakan used to promote evacuation, macam sebut tadi, untuk macam bantu untuk objek constipate, untuk bantu keluarkan feces yang keras kan, yang hard stool tu. Lepasnya dia avoid gastric irritation. Lepas tu boleh digunakan pada pasien yang tak sedar juga. Contohnya macam dalam keadaan fitting. Kalau dalam ward tu ada yang subvalium tu. Dia ada IV valium, dia ada subvalium. Kalau macam tengah fitting, tengah sawan tu, biasa kita boleh guna yang subvalium tu. Ataupun kita panggil subvalium, diazepam tu. Dalam keadaan fitting macam ni. Okey, lepas tu dia boleh juga kan untuk systemic absorption of drug katanya. Lepas tu baby ataupun older people, kanak-kanak ataupun orang tua pun yang mana macam tak susah nak telan oral medication contohnya boleh guna juga. Jadi kalau macam baby ni yang komat dia dah macam sub-PCM lah, yang demam tu tetap tak bagi kan, biasanya. Okay. Lepas tu dia kata post-operative people who can administer oral medication. Jadi post-operative yang peristiwa lepas surgery ataupun lepas pembedahan yang tak boleh nak ambil secara oral lagi. Ini pun sama juga, tu kelebihan dia. Ataupun patient yang suffering from severe nausea ataupun vomiting. Maksud patient yang tak boleh nak makan. Kalau makan dia muntah, minum air dia muntah. Yang mengalami severe nausea, loya dan muntah ni yang teruk sangat pun boleh juga kita guna secara ubat yang secara rectal ni. Okey, lepas tu disadvantage tu lebih kurang tadi, patient yang macam yang mana tak boleh nak terima, contoh macam rectal surgery ke rectal bleeding ke tak nak terima tu, inilah. Ataupun yang suppository ni memang tak sesuai untuk patient yang macam diarrhea. Diarrhea pun tak sesuai juga. Ni yang kalau incomplete absorption ni may be obtained because suppository usually promote evacuation of the bowel. So, kalau ada najis keras pun kadang pun susah juga nak masuk ni sebab ni ini contohnya yang contoh-contoh ubat yang kita masuk ikut rectal lah. Ni dalam yang kata foil wrappers ni yang macam bentuk aluminium. Ni yang plastik yang biasa kita tengok tu dalam ward tu. Okey. Kita tengok macam ni. Dia sebenarnya ni saya nak sentuh pasal rectal sajalah sebab kita bowel preparation kan. Tapi ni just macam tambahan saja, knowledge tambahan saja. Sebenarnya kalau yang pessaris ni, yang ubat yang macam ni, ada juga setengah ubat yang boleh masuk ikut vagina lah untuk female lah, untuk wanita, ikut vagina ni. Ada juga. Contohnya macam yang ada infection ke apa tu ada jugalah pessaris yang ikut vagina. Ni just tambahan sahaja untuk you all. Okey. Yang ni kalau untuk vagina dia lain untuk vagina ni lain Macam ada infection tu kan ni lah ada. Okey, ini contohlah ni subwataren. Juga. Ataupun nama wataren nama lain diclofenac. Ni nama lain dia wataren lah, subwataren. Ni dia punya dalam bentuk macam ni, wrappers ni. Okey, ni yang Poctacidil ni pun suppository. Yang ni Poctacidil ni untuk patient yang hemorrhoid. Buasir kita kata. Ini untuk bantulah kecupkan dan bagi keselesaan pada patient hemorrhoid. Ini Poctacidil ni. Okey, yang ni Decolex. Decolex ni untuk patient yang constipate lah yang PT yang keras tu. Ini untuk bantu untuk mengatasi konstipasi, untuk bantu possibilifikate lah untuk bantu keluarkan najis. Ini Decolex atau nama lain ni Bisacodyl. Ini ada juga yang masuk ke rectal. Ini Revit enema. Ini yang macam yang tadi kami tiga siapa tadi ni Luffy daripada nama tadi. Ini yang kita kata Revit enema ni dia lain. Kalau macam yang tadi ni suppository ni dia macam peluru. Kalau Revit ni dia bentuk macam air. Ini kita panggil nozzle ni. Ini kita panggil nozzle. Kalau ubat ni kena buang yang hujung penutup ni kena buang dulu Jangan masuk buka kotak ni lepas tu tolak terus dengan penutup-penutup ni tak buka. Ada. Berlaku macam ni tak tahu. Ingatkan pada kotak ni
bawa keluar terus boleh masuk pada pasien ataupun keluarga kita ke contohnya. Jangan buat macam tu ya. Penutup ni kena buka dulu ni, penutup ni lepas kena picit sikit tengok keluar ke tak dia punya tu dulu. Baru kita boleh, kalau dalam waktu kita letak jelly sikit lah, KY jelly sikit. Baru kita boleh tolak masuk pada pasien. Jangan tak buka pula penutup yang kat atas ni. Ini satu lagi flip. Ini pojok, yang ni panjang sikit lah. Macam botol susu sikit yang ni. Tapi ingat, apa-apa ubat pun tak kisahlah suppository ke, Revit enema ke, ataupun flick ke, semua kena arahan daripada doktor. Semua kena arahan daripada doktor. Yang kita masuk walaupun ada stok dekat ward, jangan beri tanpa arahan daripada doktor. Preskripsi daripada doktor. Contoh dulu kalau macam ni pun, ini contoh kalau pasien macam nak pergi kolonoskopi dulu, kita bagi benda ni. Tapi sekarang ni, setahu saya macam neighbor saya kerja kat Dua Intan, dia kata jarang dah. Tengok setengah-setengah kes juga macam ready enema ataupun flick ni, tengok kes juga, bukan semua yang doktor order walaupun pasien nak buat kolonoskopi. Walaupun kita memang nak bau peritak tu betul kosong, pasien punya rectum tu memang kosong, bawah tu memang kosong, tapi kena arahan dari doktor juga. Dulu kita boleh bagi, doktor akan prescribe. Tapi ni bergantung lah. Okay, assessment. Okay, identify the drugs ordered. Ini common lah dari segi 7R ke 10R ke 6R ke. Ini adalah common dari segi identify the drugs ordered. Pastikan ubat tu dulu order, doktor order macam mana. Okay, lepas tu inspection condition. Tengok apa ni kawasan tu macam mana. Sebelum masukkan ubat tu. Nampak ni. Letak local respond. Nak tengok respon daripada lepas medication occurs tu. Lepas tu ask if patient is experiencing. Tengok sama tanya patient. Ada tak kalau sebelum ni kalau masuk ubat ni ada tak jadi macam pruritus, macam jadi gatal-gatal, jadi macam panas ke, jadi bleeding ke. Kena tanya patient. Ada tak pengalaman-pengalaman ataupun sejarah yang sebelum ni kalau masuk ubat ni jadi macam ni. Ini kena tanya pada patient juga. Lepas tu kena tahu review patient knowledge tentang tujuan ubat tu, kenapa kena masuk ubat tu, kena tanya pada patient juga tu. Okay. Lepas tu ni pun ni, adakah patient nak masuk sendiri ke? Tapi kalau review enema ni, kalau yang ni saya rasa agak suka untuk masuk sendirilah. Kalau yang suppository ni, boleh lagi ni nak masuk sendiri ni kan. Tapi kalau yang ni, review enema ni agak payah lah untuk masuk sendiri. Okey. Lepas tu kena tengok review medical record ataupun history dia. Tengok kalau patient ada buat rectal surgery ke, bleeding ke apa, semua kena assess dulu. Kena assess dulu, lepas tu barulah kita boleh administer medication ni. Okey, ni tengok plan ni sama. Okey, patient respond, tengok patient report relief of symptom ke tak, selesa ke tak selesa, ketidakselesaan ke, itching ke, jadi constipate ke apa, semua kena tanya. Lepas tu tengok patient boleh buat sendiri ke, suppository correctly dengan betul ke, dengan tak betul ke. Kita yang kena bantu patient lah. Semua kita kena bantu patient lah. Ini sama juga, kena explain tujuan dia, apa kita nak buat, yang betul pada patient. Side effect dia. Biasa kalau macam suppository tu, kalau macam yang bisa kodil tu, kalau untuk constipate tu, yang tadilah yang bagi kat tok dia kan 2-3 minit tu biasanya, ataupun review enema tu memang patient biasanya nak ketandas dah untuk keluarkan, untuk apa ni, untuk najis keluar dah. Ini kita tengok. Ini biasa yang masuk 1 inci ataupun setengah inci. Inilah kita kena tolak sikit, masuk jadikan sikit lah. Untuk penyerapan ubat tu, kat sini ada stool, rectum, nampak ni ada suppository tu. Kita kena masuk tolakkan sikit jari sikit lah. Ni kena pakai glove dah, pakai glove bersih sahaja lah. Nak pakai glove untuk prosedur ni. Okay. Lepas tu dia tengok sini lah. Ni suppository. Ini rectum, kita tengok sini. Dia masuk ni. Okay, ni rectum lah. Okey, ini adalah kita kata position lah untuk mudahkan semasa kemasukan ubat tu, suppository tu ataupun ready enema tu. Kita baringkan patient tu left side lain, lepas tu ini sebab anatomi kita ingatlah. Kita punya bentuk kolon kita kan. Lepas tu dia kena left side lain kita panggil Sims position. Lepas tu kita tolak sikit kaki patient kat sini, kaki kanan patient. Lepas tu kita buka sikit, angkat sikit punggung patient tu dan kita prepare peralatan kita suppository tu letak gel sikit kat hujung review ini pun kita letak sikit, kita pakai glove yang bersih, lepas kita tolak ubat tu masuk. Okey, ni kita ada video, kita tengok sekejap video ni. Sekejap
Okey, boleh ke? Kita tengok kat sini deh. Ni absorption of drugs from rectum. Kita tengok ni. Kat sini lah kalau kita kalau ubat masuk. Kalau video tadi tu macam lebih pada macam kalau aku buat sendiri kat rumah Kalau buat sendiri kat rumah memang tak ada glove lah Tapi kalau dalam ward kita pakai glove yang clean glove. Lepas kita akan letak gel sikit dekat hujung ubat tu. Apa semua kita tolak masuk. Tolak sikit Dengan jari pun tolak sikit masuk. Macam dekat tadi jangan pegang terlampau lama lah sebab takut cair nanti ubat tu. Okey, ni tak kat sini ubat ni. Ni middle hemorrhoidal. Ni hemorrhoidal nak buat kalau ubat ni kat sini. Dia punya rapat dia. Okey, tengok sini incision of suppository interrectum. Kita tak nak terlampau rendah, too low ataupun terlampau too high. Macam terlampau tinggi. Just medium saja. Ni just right kat sini. Kat tengah-tengah ni. Untuk penyerapan yang lebih bagus. Buat ni, saraf-saraf penyerapan ni. Ni saraf-saraf penyerapan Okey, jadinya conclusion dia, okey, after suppository is inserted into either the rectum ataupun vagina, tapi saya tak nak sentuh pasal vagina, cuma sebagai tambahan, saya nak bagi tahunya, ada ubat yang ikut rectum dan ada juga yang ikut vagina. Vagina tu ubat yang lain lah, macam infection dekat kawasan vagina tu dari lain lah. Tapi ni saya nak fokus untuk bowel preparation lah, jadi saya nak fokus pada rectum Okey, jadinya body temperature melts the suppository. Maksudnya dia akan macam mencairkan yang suppository itulah untuk penyerapan. Okey, jadinya dia kata patient may prefer, patient boleh juga untuk buat sendiri, boleh juga. Kalau patient perlukan bantuan, kita lah buat pasal dalam hospital, kita lah buat lah, kita bantu patient. Okey, lepas tunya kena bagi privacy pada patient. Okey, lepas tu kena proper placement. It's important to promote retention of the medication until it dissolve and is absorbed into the mucosa lah. Sehingga ubat tu dia menyerap sepenuhnya lah into the mucosa. Okay. Lepas tu kalau if necessary, obtain a physician order to administer a small cleansing enema to evacuate the lower before. Kalau ini yang macam kalau mungkin ada yang tak boleh nak tolak mungkin ada yang kita nak masuk suppository contohnya, mungkin kalau ada yang keras ke apa, kadang-kadang mungkin perlukan daripada physician order lah, doktor kena order, mungkin kita akan perlukan semua cleansing enema. Perlu masukkan sedikit enema untuk keluarkan najis yang keras kat situ sebab kalau ada najis yang keras tu penyerapan tak bagus juga tapi ini kena dapatkan dululah daripada doktor order dululah. Jadi dia lepas mungkin kalau bila dah kita masukkan enema, kita dah berikut yang the lower tu, yang kawasan yang dalam rectum tu, baru kita boleh insert dia suppository. Ini ada satu lagi video kita tengok macam mana. Ini jenis peluru dah, bisa kodil. Ini untuk constipation lah. Untuk yang sembelik. Lubricant gel Biasa dalam wad kita gunakan awal jelly lah dalam wad. Dia kalau kena air pun dia lembab kan kena air. Guna jari telunjuk biasanya jari telunjuk. Hmm. Hmm.
Okey, nak tengok nampak tak ni? Video ni? Boleh ke? Nampak ke? Boleh ke nampak ke yang ni? Mana ni? Nampak Tabita, siapa Nabila, apa? Iwana ni. Jangan lepas consider tinggalkan passion macam ni Nampak ni tak comfort langsung ni. Pakaian passion, ni privacy passion. Ni passion walaupun tak sedar malu ni malu ni. Jangan buat macam ni. Dah. Baca kita tutuplah dengan apa ni draw sheet kan. Bagi privacy pada passion walaupun kita nak masukkan alat ni Jaga privacy passion seboleh yang mungkin. Nanti kalau kita sakit, kita pun akan tua kan. Kalau kita sakit nak tak kalau orang dedah kita separuh keadaan macam ni. Tak nak kan? Jadi jangan buat kat passion macam ni. Kita pun tak nak orang buat kat mak ayah kita macam ni, keluarga kita macam ni kan. Jadi tolong jaga privacy sebaik yang mungkin. Cover dulu. Nak pakai pampers pun tutup dengan draw sheet. Ya, passion pun walaupun tak sedar, dia rasa malu tau. Mungkin passion tak nak cakap, malu. Tapi kalau dia sedar, tambahan kalau kita minta bantuan relatif. Kalau relatif tengok, ahli keluarga tengok kita buat macam ni. Nanti apa kata ni sini kan. Macam mana Lana sini buat kerja kan. Jadi kena jaga privacy passion sebaik yang mungkin. Tutup dulu dengan draw sheet. Jangan dedah passion macam ni. Okey, ni. Dah, okey. Lepas tu saya nak sentuh sikit pasal apa ni? Pasal feces tu. Okay, kalau feces tu, kalau ada najis tu, kita kena clearkan dulu. Kita kena cuci yang kita boleh buat lah. Kita kena cuci najis tu dulu sebelum kita masuk suppository tu. Kalau nampak macam tadi tu, jangan lagi tolak juga ubat suppository tu. Cuci dulu yang setakat yang kita boleh buat. Lepas tu baru kita boleh tolak ubat tu. Ingat tu, ubat tu jangan tolak masuk ke dalam najis pula. Kita tolak ikut yang kita masuk dalam rectum tadi. Kalau nampak gambar tadi kan. Sebab kita nak, nanti kalau tolak masuk dalam fisis, dalam najis tengah-tengah tu, nanti mana ada penyerapan dia. Boleh ke untuk prosedur ni? Okey, macam mana? Jelas ke prosedur ni? Okey, ahli syahid kata okey. Okey, yang ni saya nak buka sekejap. Okey, nampak prosedur ni? Jangan lupa privacy patient Okey, yang ni saya nak share. Okey, saya buka satu story. Sekejap. Okey. Ni semua ni saya dah upload dalam e-learning Semua dah saya upload dalam e-learning dah. Kita tengok dalam e-learning. Okey, saya nak share yang prosedur. Dia, okey, kat sini ni dia ada, sorry, yang ni. Sekejap. Nak buka yang satu lagi. Kenapa keluar skin juga sekejap Saya tutup yang ni dulu kot. Stop sharing. Saya tutup yang ni dulu. Sekejap. Okey. Okey, dekat dalam e-learning, saya dah upload dua, iaitu bawah preparation ni dia ada Revit E5 dan juga ada suppository. Dia lebih kurang sama je macam prosedur dia, cuma beza dia suppository ni bentuk macam yang peluru tu lah. Kalau yang Revit E5 tu macam belon air tu. Okay, kalau macam belon air tu dia panjang, ada nozzle panjang tu kan. Kalau yang panjang tu dia kena masuk yang ikut yang nozzle tu lah. Okay. Yang ni kalau bawa suppository ni, kalau kita tengok kat sini dia sama, kena terangkan tujuan dia. Okey, kita tengok kat sini. Ini sama. Ini sama saja, kena check conscious patient apa semua sama sahaja. Kita tengok implementation ni sama. Ini nak saya baca pada atas Ini sama tadi purpose saya dah sebut, assessment tu sama saya dah sebut tadi. Ini pun klien pun sama, kena check conscious patient pun sama saya dah sebut dalam bawah point, bawah preparation tadi sama. Ini position left lateral Okey. Lepas tu ubat tu bergantung. Ini contohnya untuk suppository. Okey, ni environment pun pastikan selamat. Semua ni pun yang sama saya sebut dah tadi. Okey, yang ni pun sama attitude sama saya sebut tadi juga. Okey, segi implementation kita tengok. Ini sama juga. Lepas tu kita kena greet patient, perkenal, introduce yourself, perkenalkan diri, explain prosedur apa kita nak buat sekali dengan tujuan. Kalau dalam OSCE jangan lupa 4 step ni.
Kena greet patient, introduce yourself, lepas tu ni explain the procedure dengan the purpose dia. Free awak dapat 20 marks dekat situ. Jadi dalam practical training tu nanti dalam video you nak hantar pun jangan lupa masukkan link untuk 4. Free saya bagi 20 markah bonus untuk you all. Untuk dari segi communication skill. Okey. Lepas tu dapatkan inform consent, dapatkan kebenaran patient, lepas tu check prescribe medication, lepas tu prepare equipment, ni samalah 10R ke 7R ke. Lepas tu bawa trolley kat patient, prepare patient, lepas tu bagi privacy, kalau perlu guna draw sheet ke, kita walaupun nak expose dekat kawasan yang bawah patient tu, bawah part patient tu, kena tutup atas tu dengan draw sheet dengan pakaian patient. Jangan you ada dah macam tu saja, malu patient nanti. Lepas tu pastikan patient tarik skrin. Lepas tu katil, pastikan lock. Lama buat prosedur, gerak. You orang kata katil dengan patient gerak nanti. Jangan lupa lock katil. Tarik skrin, bagi privacy. Okay, kalau guna draw sheet. Okay, ni split ni tinggikan paras tu nanti body mechanic. Nanti sakit pinggang nanti. Nanti baru kerja setahun 2 tahun semua dah PID nanti. Okay, lepas tu nampak bantu patient untuk dalam keadaan lateral position. Lepas tu bengkokkan kaki patient. Okay. Lepas tu letakkan blue sheet ataupun small Macintosh ke. Okay. Lepas tu ni basuh tangan, pakai glove yang bersih. Okay, ni clean teknik sahaja. Lepas tu ni buka yang wrapper suppository tu. Lepas tu letak lubricant. Biasa dalam ward kita guna KY jelly KY jelly. Okay. Lepas tu ni arahkan patient, cuba tarik nafas, relax. Lepas tu bagi tahu patient nak masuk ubat tu. Nanti suruh patient tarik nafas, you ada tolak ubat tu masuk dalam badan patient. Kejut pula patient nanti. Cakap dengan patient, okey tarik nafas, perlahan-lahan, okey relax. Okay, sekarang ni cik saya nak masuk ubat ni ya. Bagi tahu patient, baru you masuk ubat. Ni jangan suruh patient tarik nafas, suruh relax, you ada tolak masuk ubat tu. Terkejut pula patient. Tabita? Okey. Boleh clear? Lepas tu kita akan guna yang index finger ni lah forefinger ni ya. Okay, lepas tu nya tolak masuk lebih kurang 1 hingga 2.5 cm macam tu lah. Lebih satu ruas jari hingga 2 jari tu bergantung lah. Tolak masuk. Kita nak elakkan, tujuannya kita nak elakkan ubat tu terkeluar balik. To avoid suppository pop up. Pop out. Terkeluar dah. Okay. Nampak dah gambar sini ni. Okay, lepas tu baru kita remove tarik jari perlahan. Lepas tu from the anus, lepas tu clean anus tu dengan tisu. Lepas tu nya suruh patient lain on the left side to hold suppository lah dalam 5 minit contohnya. Tapi setengah-setengah ni ubat ni kadang-kadang bila kita masuk tu 2-3 minit pun patient dah contoh macam Revlimid ke suppository yang bisa kodi tu kadang-kadang patient ada yang cepat respon kalau patient rasa nak buang air besar dah. Kalau patient bedridden yang tak nak gerak bangun tu dia prepare pampers awal-awal. Nanti takut terkena habis cadar kaki semua kotor buat nanti. Kalau patient boleh ke bilik air dia akan pergi ke bilik air lah. Kalau patient yang payah nak gerak tu prepare lah pampers awal-awal, senang nanti. Nanti habis nanti keluar nanti feces tu. Kadang dia akan keluar yang soften the stool Okey, lepas punya barulah selesakan patient, comfort the patient, lepaskan peralatan, baru kita buang glove tu. Lepas tu kita cuci tangan bersih, lepas tu check medication tu. Lepas tu dokumen dia prosedur. Lepas tu kena tengoklah patient selesa ke tak selesa ke, ada respon dia macam mana ke, kena tengoklah. Lepas tu patient okey ke, kalau ubat tu untuk macam constipate, untuk clearkan bowel patient, kan tengoklah sama ada patient pass tu ke tak ke, kan tengoklah. Dapatkan aduan daripada patient. Sama juga tadi. Kena intake lah, intake dengan output record ni tengoklah ni. Macam mana patient tolerate ke tak dengan ubat tu. Lepas kalau patient ada buang yang besar ke tak ada, kita record jugalah dalam yang air ucap patient tu. Lepas tu tengoklah kalau keluar feces tu, kena tengok juga. Adakah ada abnormal ke, contohnya ada darah ke, tu penting juga, tu kena tengok warna dia, lepas tu ada darah ke pun kena tengok juga. Adakah warna macam steril tu ke, warna yang gelap ke, hitam ke, bau busuk yang tak amat sangat pun kena tengok juga. Kadang-kadang kita takut kalau ni bukan apa, kadang macam takut ada macam ada pendarahan dalaman lah. Kita takut yang kalau masakan patient tu. Okey, dan satu lagi tu kita ada yang ni sama saja, yang ini ni nampak tak? Yang enema ni. Saya cek sekali lagi lah, takut tak nampak. Yang ni enema ni nampak tak? Yang bawah preparation enema ni nampak ke? Nampak tak? Kita share sekali lagi. Yang ni yang enema. Bawah preparation yang enema. Nampak ke yang ni enema nampak Okey, kalau enema ni dia lebih kurang macam suppository je. Cuma enema ni macam ada balon air. Kalau yang suppository tu bentuk yang macam peluru tu lah.
dia sama jugalah yang purpose dia, assessment dia, equipment dia, peralatan dia, environment dia, persekitaran pun sama juga, planning dia sama juga. Ni pun sama, notes pun sama juga. Cumanya yang ini dia macam bentuk dia, ni remove the protective cap from the nozzle. Macam saya kata tadi lah, yang macam belok air dia ada macam panjang kan, macam batang panjang kan. Yang tu penutup tu kena buka, kena buang. Jangan tak buka buang. Sebab ada pernah berlaku. Dia tak tahu yang benda tu kena buka buang penutup tu, dia tolak masuk sekali macam tu. Jadi ingat dah, kena buka buang penutup yang cap from the nozzle tu. Maksudnya lubricate the nozzle tu. Lepas tu barulah, ni sama step yang sama. So patient relax, tarik nafas. Lepas tu bagi tahu patient sebelum nak tolak masuk tu. Kejut patient. Lepas tu squeeze the container tu yang belum macam air tu sampai habislah. Tolak masuk ke, instill ke dalam rectum patient tu. Tolak semualah masuk dalam tu. Lepas tu nya, barulah kita remove the nozzle tu from the anus tu. Pastikan kosong lah. Kalau kita dah tolak semua, patutnya akan jadi kosong lah. Yang kat bulat yang balon air tu, jadi kosong. Lepas tu buanglah dalam clinical waste tu. Lepas tu ni sama juga clean dengan anus lah, dengan toilet tissue tu. Dia anus tu with toilet tissue. Ni pun sama juga. Tunggulah nak respon patient macam mana. Kalau kita ada gerak tu, people lah pampers awal-awal. Ini pun evaluation sama juga. Dokumentasi pun sama juga. Cuma bentuk dia lain sikit lah. Yang tu bentuk peluru, yang tu bentuk ada nozzle lah dengan cap dia. Okey. Iaitu untuk yang tadi, okey, bau preparation, iaitu administer enema dan juga suppository. Okey. Ada apa nak tanya untuk prosedur ni? Okey, clear ke prosedur ni? Ada ataupun tanya apa-apa ke? Kavita kata okey. Okey, orang lain macam mana, clear ke? Jelas ke? Putari kata okey. Okey, orang lain? Boleh ke? Okey, Syafiqah kata okey. Kalau dah okey, kita pergi kepada colostomy pula, stomach care. Fatin kata okey. Boleh ya? Boleh. Boleh. Okey, simple je kan? Okey, kalau macam tu kita pergi kepada yang seterusnya adalah ostomy care. Okey, sekejap. Saya buka. Okey. Okey, kita tengok ni. Okey, ni adalah ostomy care, stomach care. Okey, kita tengok yang PowerPoint ni dulu. Lepas tu baru kita tengok menu prosedur dia. Lepas tu kalau you ada nak tanya apa-apa ke, boleh tanya. Biasanya akan ada soalan lah biasanya. Okey, boleh ya kita pergi perlahan-lahan. Okey, ni adalah ostomy care. Kita tengok gambar ni deh. You pernah tengok kan kalau stomy dekat ward kan? Ni stoma bag. Kita panggil stoma bag ya. Stoma bag. Okey, nampak ni disease lah yang kadang-kadang kena buang, ada yang kolon kena remove, kena buat operation, kena buang. Contohnya macam kita pernah belajar diverticulitis itu kan, macam infection kolon ke apa, ada yang kena buang. Jadi mungkin patient kena ada temporary ataupun permanent tu bergantung pada keadaan patient lah, kena ada colostomy kat sini. Ini contoh dia ya. Okey, definition dia ostomy ni dia kata general terms for an operation lah. Dia adalah satu pembedahan surgical in which artificial opening is formed, terbentuk. Maksudnya satu bukaan terbentuk. Okey. Kalau stoma ni, kalau bahasa Greek dia adalah macam kata mouth ataupun opening. Macam bentuk mulut ataupun opening, iaitu bukaan dia kata. Maksudnya opening ni, bukaan ni dia on the body surface pada permukaan badan pesakit. Okey, di mana where an organ is brought to the exterior. Maksudnya organ tu dibawa keluar lah. Macam kita tengok sini lah, kolon tu dibawa ke permukaan luar daripada badan pesakit. Okey, clear? Okey, kita tengok sini. Okey, the purpose for ostomy surgery ni, dia ada banyak sebab, tujuan kenapa surgery stoma ni dilakukan. Contohnya adalah macam mungkin ada to treat various disorder of the large intestine. Macam ada masalah pada kolon pesakit, cancer ke, obstruction ke, mungkin inflammatory bowel disease ke, ataupun ruptured diverticulum ke, diverticulitis ke yang kita belajar itu, ataupun berlakunya ischemic pada pada intestine patient ke, ya, menyebabkan blood supply tak ada ke, ataupun mungkin traumatic injury, mungkin accident ke, ataupun terjatuh ke, kena tusukkan benda tajam pada usus patient ke, pun boleh juga. Ataupun cucuk pisau ke kan, itu contohnya lah dari segi traumatic injury. Okey, types of stoma ni ada banyak. Dia ada colostomy, ada ileostomy, urostomy.
jejunostomy ataupun gastrostomy. Okey, dia bergantung pada location tu. Dekat mana location tu? Kalau kolostomi, kita tahu kalau kolostomi ni kolon lah. Kolostomi. Kalau ileostomi ni dekat ileus. Kalau urostomi ni, ini bahagian sistem urinary. Kalau urostomi ni sistem urinary. Ada juga yang bukan sekadar untuk keluarkan feces ataupun najis, ada juga untuk macam keluarkan urine pun ada juga. Dan kes-kes macam si bladder, bladder yang kena buang pun ada juga. Ini ada gambar kat sini kalau awak tengok ni, tengah patient tu kan, yang kena buang bladder, si bladder, yang bladder dia kena remove, kena buang. Ada juga kena keluarkan urine juga. Okey. Lepas tu ada juga jejunostomy. Jejunostomy ni yang kat sini lah, kat jejunum lah. Ataupun gastrostomy. Gastrostomy ni yang kita pernah belajar yang boleh untuk pemberian susu tu juga. Okay. Okey. Okey, yang ini, okey, yang types of stoma ni, okey, dia ada types ini, jenis dia ada temporary ataupun permanent. Ada juga yang sementara, colostomy ataupun permanent stoma ni. Okey, kalau yang temporary ni maksudnya dibuat to divert stool untuk keluarkan najis lah from injured ataupun penyakit portion of the large intestine following rest and healing untuk menggalakkan penyembuhan luka ataupun untuk rest, untuk rehat kawasannya operation tu. Itu yang sementara. Okey, ada juga yang kes permanent. Permanent ni memang selama-lamanya lah. Kita kata memang seumur hidup patient bergantung pada colostomy lah untuk keluarkan feces tu. Ini perform when the bowel distal bowel must be removed. Ini contoh kebanyakan dalam kes-kes CA contohnya. Mungkin CA rectum ke contohnya. Ini biasanya kita kena permanent colostomy. Okey. Okey, colostomy ni dia adalah macam sebut tadi ada surgical procedure. Macam sebut tadi adalah untuk portion yang keluar untuk of the large intestine ni through the abdominal wall to carry feces out of the body. Okay, indication sama macam sebut tadi, ini ada contoh macam fistula, diverticulitis, obstruction, ataupun cancer colon, ataupun rectum ke, ini memerlukan. Ataupun Hirschsprung disease. Hirschsprung disease ni mungkin you abajar Sam akan datang kot mungkin topik pediatric lah ni, Hirschsprung disease sebab dia pada kanak-kanak biasa baby dah. Ni, okay, ini ataupun congenital anomalies ke, boleh juga menyebabkan indication keperluan colostomy ni, stoma ni dilakukan surgical ni. Okey, ileostomy ni dia adalah ni sama macam sebut-sebut tadi, opening into the small intestine through the abdomen. Sama juga. Indication pun sama juga macam tadi lah saya sebut tadi. Okey, ni urostomy. Okay, urostomy ni adalah surgical getting opening made to divert urine from the body. Ni tambahan saja dah. Mesti nak fokus pada sistem GI sebenarnya, sistem gastrointestinal, tapi ni just tambahan lah. Untuk tambahan saja urostomy. Yang ketukan colostomy ni, kalau colostomy, ileostomy itu sistem GIT. Kalau urostomy ni dia adalah sistem urinary, renal. Okey, tambahan sajalah. Kalau ni dua intern common ni, iliac conduit kita panggil. Iliac conduit ni lah. Ni after radical cystectomy ni. After kalau bladder ni kena remove ni. Ada juga unilateral urostomy ataupun bilateral urostomy. Bergantung pada kawasan yang dibuang dan operasi yang dilakukan. Kadang-kadang masalah bau pun boleh effect juga pada sistem urinary ya. Okey, ni types of colostomy. Okey, ni end of colostomy. Nampak kat sini. Ni the function of the intestine lah ni. The section of bowel the remains connected to the upper gastrointestinal tract, GIT tract. Nampak ni, dibawa keluar lah dari permukaan luar badan pesakit. Ni end colostomy. Sepatutnya kalau colostomy, yang ini boleh ditanya dalam soalan MCQ. Okey, warna colostomy sepatutnya warna apa? Okey, biasanya kalau warna colostomy yang normal, yang biasa adalah dia sepatutnya warna moist and pink. Maksudnya dia colostomy tu ada kelihatan lembap dan merah. Pink, red color. Bukannya warna hitam ke pale ke, bukan. Kata kalau end colostomy ni biasanya adalah permanent colostomy lah. Dia kata ni disebabkan kebanyakan mungkin kes trauma ataupun kanser. Kita tengok sini, colostomy dengan ileostomy. Ini normal colon biasalah, normal lah ni. Ini colostomy, kat sini stoma dia. Kalau ileostomy ni, ini kalau colostomy, the stomach is created in the colon. Colostomy colon. Kalau ileostomy dekat ileus, kat sini. The stomach is created in the small intestine lah. Kat usus kecil. Itu beza dia. Waktu panggil ileostomy, yang ni terpanggil colostomy. Okey, ni double barrel colostomy. Double barrel colostomy ni dia macam ada two stoma ni separate on the abdominal wall. Kat kawasan abdominal wall tu. Yang proximal stoma ni function dia adalah untuk drain stool, untuk keluarkan najis. Kalau yang distal tu
Distal tu dia connected to rectum lah. Kita gambar lepas ini. Yang ni kita call mucus fistula. Dia biasanya akan small amount of mucus sahaja, macam cairan dia macam tu, material sahaja. Kalau ini biasanya kalau yang kat double barrel ni biasanya keadaan sementara sahajalah. Lepas patient dah kolon dah rise, dah healing apa semua, dia akan sambungkan balik nanti. Dia akan sambungkan balik lah. Ini biasanya temporary colostomy, kebiasaannya double barrel colostomy. Ini gambar kita tengok kat sini lah. Ni proximal. Proximal ni yang akan keluarkan najis lah. Ini yang distal. Ini akan keluarkan yang macam mucus sahaja. Ada yang macam ni, ada yang macam ni. Jadi kalau ada rezeki tengok ni, kalau kes-kes kat Duintan mungkin ada lah you ada tengok ni. Ya. Kita buat surgery medical. Surgery Duintan ataupun Tiga Utara. Ni loop colostomy. Loop colostomy ni dia macam ni contoh sini. Dia macam ada dua kat sini bukaan pulaannya. Ada juga. Kadang-kadang dia tak kat tengah-tengah ni, dia tak macam road pulaannya. Macam untuk ampuh, macam bagi support macam tu pulaannya. Nanti you tahulah. At least ada idea. Sebut kalau barrel, ada idea. Kalau N, ada idea. Kalau sebut loop colostomy, at least you ada idea. Okey. Ini colostomy contohnya. Loop colostomy. Ini pun sama juga. Biasanya untuk temporary stoma sahajalah. Biasanya. Biasanya divert stool away from an area of intestine that has been blocked off. Tak lah. Biasanya temporary sahaja. Contohnya stoma. Ni loop stoma ataupun ni tu stoma, barrel stoma tadi. Barrel stoma. Okey, ini contoh stomy. Ni stomy ni contohnya tadilah. Buat permukaan, keluarkan permukaan. Ni stomy. Okay. Boleh ya? Setakat ni, Eli ada idea sebut stomy ke, loop stomy ke, barrel ke? Eli ada idea. Ni kita tengok nantilah. Buat mungkin ada. Okay. Yang ini saya nak pergi pada nursing management. Dia ada pre-operation care dengan post-operation care. Tapi kalau pre-operation care dengan post-operation care, dia ada je persamaan macam yang topik-topik sebelum ni yang kita baca dalam GIP tu. Lebih kurang ada persamaan sahaja. Jadi kalau exam tu, kalau tanya pasal pre-operative untuk yang masalah disease dalam GIT ni, kalau jawab sebenarnya tak ada salah pun dari segi macam pre-operative dengan consent, fizikal kita kat sini lah. Ini macam nursing management pre-operation care. Dari segi consent ni you bagi point consent, kebenaran patient. You elaborate lah untuk cukupkan 2 markah tu. Macam maksud kena dapatkan kebenaran pada patient kena tahu nak buat apa, prosedur apa nak kena buat, faham. Itu semua adalah elaboration dari segi consent tu. Satu lagi ada masalah medical issue juga, isu legal juga ni, kebenaran. Kalau tak ada consent, tak boleh nak buat operation ataupun apa prosedur yang melibatkan consent ni. Physical care pun sama juga dari segi persediaan. Dari segi ni blood investigation, bowel preparation ni memang sangat penting lah. Kalau untuk persediaan stoma dan ostomy ni, dari segi free enema, rectal wash up if required ke, IV drip, rice tube, CBD, skin preparation, ni semua sangat penting. Tapi kena physician prescribe daripada doktor order. Nak buat semua ni. Okay, yang ni pun sama juga dari segi emotional support. Ni kena beritahu patient, kena dengar apa patient nak cakap, macam mana, apa yang patient fikir, apa yang patient nak luah ni. Sebab nanti patient kena tahu semua ni, tiba-tiba nanti lepas operation, dia akan, bila body image dia tak macam sebelum ni, akan ada bukaan stoma kat perut tu, akan ada wound dekat situ. Jadi patient kena tahu, dah kena bersedia, kena bagi tahu kat patient semua tu. Dan kita boleh juga refer patient pada enterostoma terapis ataupun surgeon. Yang ni kita, kalau siapa-siapa tahu, kita dekat UXM ada unit stoma dekat tingkat 2, dekat yang sekarang ni kalau Pak Timur depan, dia duduk ward ORL-ANT tu. Sekarang ni dia duduk dekat ward dekat bangunan trauma. Jadi kat tepi dia tu ada unit stoma. Jadi kena tahu. Boleh dia biasanya unit stoma ni dia ada beberapa staff dia lah. Dia akan datang dan kita refer untuk tengok patient before pembedahan. Tengok keadaan patient macam mana, bagi tahu patient, bagi education, macam mana penjagaan ostomy sebelum tu. Maksudnya sebelum pembedahan tu patient kena tahu dah benda apa yang akan lepas ni tentang berkaitan dengan stoma dan penjagaan. Kena tahu dah, kena ada idea dah lepas sebelum operation lagi. Yang ni biasa kena low residue diet untuk beberapa hari lah. Tujuan dia untuk empty, kosongkan dan juga untuk cleanse the bowel. Okey, ini sama juga pre-operation. Okey, ini liquid diet at least the day before surgery. Okey, ini MBM after midnight. Mana puasakan. Lepas tu ini adalah pemberian enema ataupun oral preparation fluid. Okey, kalau you pasal tadi yang masa topik yang bowel preparation tu,
yang suppository, kita ada suppository, kita ada raving enema, dan satu kita ada flick. Okey, flick ni jangan tertukar. Kita ada flick yang oral, kita ada flick yang masuk ecorectal. Kalau flick ecorectal tu bentuk dia macam botol susu tadi tu, yang macam muncul panjang tu. Jangan tertukar. Saya buka sekejap, saya takut you all tertukar nanti. Nanti sekejap ni, baru correction ni. Ni. Nampak ke? Sebabnya pernah patient tersilap, student tersilap bagi. Ni satu ni jangan tertukar. Ini flick tu tak nama dia. Tapi ni flick yang masuk ikut rectal. Jangan tertukar flick yang untuk minum. Ya? Sebab pernah berlaku, ni member saya bagi tahu dekat nanti saya tak nak lah you all bagi benda yang okey, saya takut nanti you all tersalah pula lepas berlaku lagi. Pernah berlaku, sini saya pernah cerita, student tersalah bagi. Dia tertukar flick yang minum dengan flick ecorectal. Pergi-pergi bila tanya patient, dah masuk ke ubat dia tertukar. Flick yang sepatutnya masuk ecorectal, dia suruh patient minum. Pernah berlaku macam itu kat ward. Jadi jangan tertukar flick yang minum dengan flick yang masuk ikut rectal. Ini flick yang untuk minum, untuk oral. Yang tu satu lagi flick yang untuk masuk ke rectal. Ini ada cara bantu, ini ada cara dia minum. Lepas tu patient kena minum air banyak lepas tu. Ini pun salah satu untuk macam empty the bowel, untuk bowel cleanse dia panggil. Ya? Okay. Tapi kalau you ingat dari segi health assessment yang saya pernah ajar, sekarang ni kebanyakan ward untuk bowel cleanse tu, bowel preparation, contohnya macam untuk colonoscopy, sekarang dia banyak guna Fortran. Fortrans. You boleh tengok balik nota saya yang health assessment tu yang colonoscopy tu. Kebanyakan ni dia pasti kena puasa apa semua kan. Biasanya sekarang ni kalau dalam ward dia prepare Fortrans. Masa saya kerja dulu, flick ni. Tak ada lagi Fortrans. Sekarang ni dia ganti yang flick minum ni dengan Fortrans. Tapi tak kisah, tengoklah bantuan pada yang apa yang ada lah. Okey. Ini sama juga, lepas tu prophylaxis antibiotik ni, ini macam untuk decrease bacteria in the intestine and help prevent post-operative infection. Okay. Lepas tu ni pre-operative ni sama, kalau perlukan masuk NG tube, jadi kita kena prepare lah. Kita dah belajarkan cara nak insert rice tube kan. Ni kalau ni kena masuk lah the day of surgery lah ataupun dulu surgery. Biasanya sehari sebelum kena insert lah rice tube ni lah. Ni untuk to remove gastric secretion, to prevent nausea and vomiting ya. Ataupun CBD. Biasanya CBD kemungkinan akan perlu dimasukkan. Jadi prosedur ni kita akan belajar dalam chapter renal urinary, renal nephrology. Ni kita akan belajar nanti. Dari segi urinary catheter. Okey. Ni tujuan dia untuk empty the bladder lah. Untuk empty the bladder during surgery. Okey, yang ni post operation. Okey, tujuan dia adalah untuk minimize pain, discomfort, untuk promote wound healing, to provide emotional support to client and relative. Lepas tu to ensure that client and relatives able to manage the stoma. Sebab itulah penjagaan stoma ni memang kena diajar sebelum operation lagi, dan lepas operation pun nanti biasa unit stoma akan datang untuk tengok dan ajar balik patient dengan relative. Sebabnya alat-alat dia lebih stoma ni dia barang-barang tu kena beli, kena beli bukan percuma, mahal juga peralatan dia, tapak dia. Dan stoma ni banyak sangat peralatan barang dia. Okey, nampak? Dari segi post operation care, kena monitor vital sign, temperature, pulse rate, blood pressure, lepas tu respiration rate for evaluation, that may indicate an infection process. Lepas tu breathing exercise, nampak? Breathing exercise ni sebenarnya bukannya post op sahaja, kita kena ajar sebelum sebelum op lagi. Maksud pre-operation dengan post operation kita akan tengok. Nanti maksudnya kalau kita dah ajar sebelum operation, jadi masa lepas operation tu patient boleh perform dah, boleh apply dah teknik yang kita ajar kat patient. Nanti kalau post operation baru kita nak ajar patient keadaan sakit, tak selesa, kan? Dan keadaan macam yelah dengan keadaan tiba ada stoma tu, fikiran dia macam tak nak fokus, gangguan image diri. Jadi sebenarnya masa yang post operation tu kita just emphasize balik patient. Tengok patient boleh buat lagi tak, boleh perform tak, kita ajar balik patient. Dan nampak ni, instruct the patient how to support the operative site during deep breathing, coughing, position macam mana. Ini semua bergantung pada keadaan patient. Nampak ni, deep pernafasan dalam. Okay.
Yang ini pun sama juga post operation care, relieving pain, as in level of pain. Gunalah skala ni, pain assessment scale ni. Okey, level dia macam mana, pain assessment level of pain. Kalau guru pemberian ubatan tentang sakit, kita bagi position macam mana, persekitaran macam mana. Okey. Lepas tu breathing patient, position patient, semua ni boleh masuk dalam relieving pain. Nampak tak? Macam-macam pun yang you boleh bagi pada saya kalau exam keluar dari segi pre-operation dan post-operation. Okey. Lepas tu remain NG tube, nasogastric tube, macam mana tengok dah. Okey, intermittent suction ni if ordered lah. Okey, pastikan tube tu ada kat situ, function. Okey. Okey, berfungsi. Okey, ni segi post operation care juga maintaining optimal nutrition, consuming a healthy diet, avoid foods that cause excessive odor and gas. Kita kena apa ni, nasihatkan patient untuk elakkan pemakanan yang memastikan banyak gas ataupun yang berbau. Ini contoh-contoh dia lah. Okay, tapi patient yang macam ni biasanya memang kita akan refer pada dietitian. Dietitian akan adalah nasihat-nasihat pemakanan yang akan diberikan pada patient. Cuma kita emphasize balik, tengok balik. Patient boleh follow, tak ada masalah tak. Okey, nampak ni. To avoid irritating foods, menyebabkan makanan-makanan yang patient kira tak selesa. Kalau ambil tu tak selesa perut. Lepas tu ini sama juga kena pasti makanan yang ataupun cecair, minuman yang menyebabkan diarrhea, constipate ke contohnya. Kena tengok balik lah. Okay. Ni kena measure fluid intake dengan output. Lepas tu biasanya patient kita akan galakkan untuk ambil fluid intake ni at least 2 liter per day. Ini ada contoh start gambar, diet, suggestion after a colostomy. Ni samalah colostomy ataupun colectomy lah, pembedahan ataupun surgical berkaitan dengan kolon ataupun GI tract lah. GI tract. Ni kat sini. Ni food that have, ini yang untuk limit ni. Tak apa kita ada pakai pemakanan, mesti akan advance tengok patient ya. Okey, ni sama juga dari segi food care. Tengok macam mana examine the abdominal dressing, perlu dressing ke. Lepas tu tengok kalau ada sign of hemorrhage ke. Tengok 24 hours after surgery. Lepas tu tengok first 24 hours, lepas tu 48 hours after surgery. Tengok colostomy tu drain macam mana. Biasanya drain yang permulaan tu adalah 24 to 48 hours after surgery. Yang keluar adalah drain bloody mucus ataupun macam lendir yang macam ada darah lah sikit ya. Okey. Lepas tu ni nampak ni yang untuk abdominal incision untuk bantu during coffee dengan deep breathing ni. Untuk bantu dari segi keselesaan pesakit dan sakit. Lepas tu tengok ni kalau ada tanda-tanda observe for some hemorrhage, pendarahan, kita tengok juga. Lepas tu tengok dari segi drain dia, packing dia macam mana, keadaan buntu macam mana. Semua ni kita kena dokumen dan kena note pada doktor dengan segera. Ataupun ada tanda infection ke, necrosis ke. Necrosis ni stoma yang warna macam hitam ataupun gelap colour. Kita kena note pada doktor dengan segera. Tapi patient yang macam ni biasanya doktor akan tengok lah. Memang sentiasa hari doktor akan tengok patient macam ni. Tapi biasanya kita awas kita sebab kita ada sentiasa bersama dengan patient. Ya? Okey. Tengok kat sini. Assessment stoma, kena tengok stoma tu macam mana. Ada swelling ke, bengkak ke, slightly edema. Tapi biasanya dia kata akan ada slightly edema from surgical lah. Untuk kembali ke normal. Color dia macam mana. Kalau healthy stoma dia warna pink ataupun red color. Lepas tu discharge dia macam mana. Keluar tu macam mana. Kalau permulaan tu biasa yang bloody mucus lah. Ada bleeding ke, banyak sangat keluar darah ke. Dia pun kena tengok juga. Banyak sangat pun kena inform pada doktor juga. Kena assess juga stoma tu. Okey. Yang ini post operation ni common. Okay, IV fluid therapy ni common. Okay, fluid dan electrolyte patient berpuasa kan. Tak makan, tak minum lagi. Kan? Ini kena infuse IV pada patient sehinggalah patient boleh ambil diet secara gradually normal balik. Tapi secara perlahan-lahan lah. Takkan lepas patient tu nak makan nasi lemak, nasi kerabu kan. Mesti kena ambil soft diet dulu, minum air dulu sikit, air kosong. Lepas tu air susu, lepas tu increase soft diet ke, blended diet ke. Secara gradually, perlahan-lahan. Nampak di sini. Start dengan fluid, clear fluid, bronchial fluid. Lepas tu kebiasaan ni within 72 hours, 72 jam, biasanya stoma tu dah start akan passage of gas ataupun stool. Melalui stoma tu. Dah start keluarkan gas dan juga najis lah ikut stoma tu. Okay. Biasanya stool yang keluar tu adalah cecair liquid. Lepas tu dia akan semakin perlahan-lahan dia akan jadi macam ada bentuk macam kental sikit atau macam thickening, macam tebal. Macam kembali pada stool yang macam biasa lah. Ini bergantung kepada bila patient start pemakanan patient lah. Bila patient start makan kan. Bergantung pada keadaan patient. Apa yang patient makan dan ambil. Secara perlahan-lahan. Okey, ini mesti juga tengok monitoring, managing complication, assess the abdomen patient.
Okey, lepas tu tengok iklim bowel sound patient, ada bowel sound tak dengan secara auscultate. Lepas tu monitor vital sign, lepas tu report rectal bleeding, takut ada rectal bleeding ke, kena tengok juga. Sebab yang ni kita takut ada indikasi hemorrhage lah, pendarahan. Kalau macam ni kena monitor lah hemoglobin, hemoglobin levels. Kalau patient perlu blood transfusion, kena blood transfusion. Ini sama juga, banyak sangat. Okay, monitor dengan immunity completion dia. Okay, elevate white blood cell counts ini untuk kalau indicate ada sepsis ke jangkitan kuman, administer antibiotik, excessive bleeding, surgical wound infection, thrombophlebitis, lepas tu pneumonia, contohnya pulmonary embolism, itu semua kena. Dia ada segi kalau post operation yang ini, kalau post operation yang lain pun you boleh guna juga poin-poin ni sebenarnya. Bukan setakat untuk yang surgical ni sahaja, kalau you perasan. Okay. Lepas tu ni mesti lagi monitoring immunity complication, tengok ada tak apa ni any abrupt changes in abdominal pain, is report properly, ini physical area pain, increased swelling, wetness, drainage ataupun bleeding ke, headache ke, ni semua kena tengok, dizziness ataupun fever, ataupun increased abdominal pain ataupun swelling, semua kena tengok dah. Ataupun constipate ke, nausea ke, vomiting ke, ataupun blood teris-2. Blood teris-2 ni najis warna yang gelap. Biasa najis warna gelap dan bau sangat busuk. Jadi kita takut kalau patient ada tanda-tanda pendarahan ataupun bleeding. Blood teris-2 ni. Kalau saya tak tahu, kalau yang saya pernah dengar kalau orang-orang, macam kalau orang kampung ke ataupun orang-orang yang biasa panggil macam tai gagak dia kata. Macam itulah. Kalau kita jurid mungkin tak tahulah, mungkin kalau orang Kelantan mungkin dia biasa dengar tu. Kalau orang tua panggil ataupun kata panggil tai gagak yang warna hitam. Okay. Ini pun sama juga supporting a positive body image. Bayangkan tiba-tiba ada colostomy, ada stoma kat situ. Kan? Tengok dari segi diet dia macam mana, ketakutan dia, macam dari segi penerimaan, social stigma tu macam mana, depressed tu. Bukan semua patient boleh terima keadaan dia dengan body image yang macam tu. Tambahan kalau orang muda-muda, macam mana? Kalau orang muda-muda yang trauma injury, accident, lepas kena pakai stoma bag ni. Bayangkan, contohnya baru berkahwin ke, kadang penerimaan pasangan, patient sendiri, bukan semua yang boleh terima dengan keadaan body image yang macam tu. Nampak ni? Ni memang mungkin kena refer counselling ke, unit stoma ke, mungkin dia kena jumpa dengan patient-patient yang ada dalam keadaan situasi macam dia. Mungkin sama-sama macam luar perasaan, mungkin lain. Tapi ambil masa juga untuk penerimaan tu, tak ambil masa jugalah, ataupun di segi macam CA ke, ini macam samalah, macam dia rasa macam rendah diri, tak yakin. Lepas tu kalau muda-muda tu macam dari segi yang baru kahwin ke ataupun dah kahwin ke, mungkin dari segi macam kurang keyakinan diri untuk bersama dengan pasangan dia, ni apa ni, sexual attractive ke, semua ni memang peranan pentingnya. Kalau kita tak ada tempat patient, mungkin kita tak rasa macam yang dia rasa tu, memang akan mengganggu sebenarnya, dan memang akan ganggu emosi dan ada segi psychological dia semua tu. Nampak, kita kena give counselling, education dia. Jadi sebab itulah pentingnya sebelum dan selepas. Jadi sebelum tu lagi kita kena prepare patient dah. Kita kena tahu dah sebelum tu lagi. Okay, boleh Okay, nampak sini, disease management post operation care. Okay. Okay, ini dari segi post operation care, teaching patient self care. Ini segi pendidikan kesihatan, dari segi macam mana patient nak balik rumah nanti, macam mana nak beli barang-barang, peralatan stoma bag ni macam mana, kat mana boleh dapatkan. Lepas tu information dekat mana patient ataupun keluarga boleh dapatkan. Kalau macam USM ni dekat tingkat 2, dekat bangunan trauma tu, boleh dapatkan dekat situ information ataupun peralatan kena tanya dari segi penjagaan pun semua dapatkan kat situ. Okey, di sini dari segi diet essential, yang keperluan diet yang perlu untuk mengelakkan diarrhea ke, constipate ke, contoh macam irritating foods ke. Ni sama juga kena teach patient about dia prescribed medication ke, purpose dia kalau dari segi pengambilan ubatan, kena libatkan patient dan juga family member juga. Untuk how to empty and change the post before leaving the hospital. Maksudnya sebelum pulang ke rumah balik tu, patient dengan keluarga kena tahu dah, kena ada pendidikan ataupun ilmu, knowledge, pengetahuan macam mana nak jaga beg tu, macam mana nak cuci beg tu, macam mana cara nak tukar sebelum keluar hospital. Okey, ni kita tengok dari segi post operation care juga, teaching patient self care, kat mana tempat rujukan dia, kalau ada masalah, kat klinik ke, hospital ke, unit ke.
persekitaran rumah macam mana, supaya patient boleh manage self-care activities dia, boleh buat macam supaya patient sebelum ni boleh aktiviti yang biasa dia buat, dia boleh buat juga dekat rumah. Dia boleh uruskan. Tapi memang ambil masa lah. Okey. Lepas tu ni macam mana family member juga apa nak dapatkan peralatan tu, keperluan tu di rumah juga. Ini macam mana kena tahu complication dia. Dari segi bleeding ke, kalau ada complication macam ni, kita kena tahu kalau ada bleeding ke, darah yang kat dia stagnation ke, ini semua kena dapatkan rawatan dengan segera. Fever ke, wound drainage ke, semua kena tahulah, patient keluarga kena tahulah kalau berlaku kat rumah nanti. Ataupun ini kalau if radiation therapy, biasa kalau pasien-pasien macam kanser tu, yang kanser tu kalau doktor akan plan lepas operation mungkin perlukan radiation therapy, radioterapi contohnya. Okay, jadinya yang ini memang kalau radiation therapy, radioterapi ni doktor ada plan untuk aturkan macam mana. Jadinya pasien keluarga kena tahulah possible side effect dia. Contohnya kalau radioterapi ni, kalau you pernah posting kat Onko, kalau pasien yang radioterapi atau kemoterapi, bukannya segar ya, pasien biasa rasa panas, kulit dia pun jadi panas, kering macam tu. Lepas tu pasien akan ada anorexia, tak lalu nak makan, lepas tu muntah, sangat letih. Itu adalah kadang-kadang pasien. Jadi pasien nanti kena tahu benda-benda ni semua. Ni tengok kat sini nursing management. Nanti saya letak gambar lah ya, dia tahu. Ya. Macam mana pasien nak manage dia punya stoma, bed colostomy dia, bed stoma dia. Okey, ni stoma complication, ini yang bukan yang normal lah kita kata. Nampak ni kalau yang death ataupun necrosis ni, dia tengok ni. Warna dia ni hitam gelap. Maksudnya ni tak ada blood supply ni kat sini ni. Tak ada blood supply ni. Jadi hitam macam ni. Ataupun retraction. Retraction ni macam tertarik ke dalam macam tu. Itu kita boleh tengok jenis stoma dah complication dia. Okey, tapi ini kalau macam ni doktor lah yang akan mungkin masuk dewan bedah balik ke apa, doktor akan tengoklah keadaan pasien apa yang plan untuk seterusnya lah. Ni kalau you mungkin you akan boleh keluar jumpa kat ward, you dah tengoklah nantinya. Ni stoma complication juga. Ni macam prolapse, macam keluar macam tu. Ni macam dia kata ni kalau jika correction ni is required lah, diperlukan lah. Okey, ni stenosis. Stenosis ni macam narrowing at the opening of the stoma. Narrowing ni macam sempit. Nampak ni, stoma tu dia tak keluar macam dia sempit. Okay. Ni mungkin dikata ni ada sekali dengan, dia kata associated with infection around the stoma. Kenapa keliling ni pun bukan setakat narrowing, tapi dia ada infection juga keliling stoma ni. Ni akan masuk dewan bedah lah, akan ni balik lah. Nampak ni, kena reshaping balik the stoma ni. Required surgery lah. Reshaping the stoma balik, kena bentukkan balik. Ni parastoma hernia pula ni. Ni bawa causing bulge in the abdomen, macam dia terkeluar bonjol macam tu. Ni pun mungkin should be repaired lah, and the stoma move to another location, dia kata. Mungkin kalau keadaan macam ni, mungkin kena repair, lepas tu kena buat stoma dekat tempat lain, location lain pula ni. Okey. Ini dia ada bag juga dah, ostomy support bag dengan special pouch ni, pocket ni. Ni kalau macam ni mungkin patient lebih image diri ataupun confident level patient tu mungkin lebih yakin lagi lah untuk bersosial kan dengan orang luar. Okey. Sekejap saya nak ambil buku. Okey. Dekat sini ni saya ada bukan ini. Okey, yang sini saya ada buku Ostomy Care. Ni daripada, sorry tak nampak. Okey, ini adalah Ostomy Care. Ini daripada unit stoma USM kita lah. Yang ni memang dibuat sendiri. Tengok grafik pun memang grafik daripada yang USM lah. USM. Ada gambar macam-macam dalam ni. Ni daripada unit stoma kita lah, USM kita. Saya letak gambar kat sini. Okay, nampak Okay. Yang ini ni unit stoma bagi dekat saya. Saya tak nampak. Okey, yang ini adalah unit stoma bagi dekat saya. Untuk dia kata kalau siapa-siapa, kalau ada pelajar yang student yang berminat untuk belilah. Kalau student beli tu dia bagi harga less lagi lah harga tu. Saya tak ingat kalau harga biasa 30 ke 35. Kalau student tu dia bagi 30 kot. Ataupun kalau student mungkin dia bagi harga RM25 lah. Ni siapa-siapa yang kalau nak tahulah. Nak tahu ataupun berminat untuk dapatkan, bolehlah siapa-siapa yang tak ada pasaran pun ni, tapi just bagi tahulah. Maksudnya USM kita, unit stoma kita dia ada hasilkan buku. Dia ada pakar-pakar dia lah.
pakar dia ni pun memang member saya juga. Dia memang dia staff dia pun memang ambil course ni dekat bukan dekat ni ya, dekat dia ambil dekat HKL. HKL ni. Okay, nampak kalau siapa berminat bolehlah saya boleh tanyalah kawan apa ni staff dekat Stoma tu siapa berminat untuk dapatkan. Okey, boleh ke? Ada apa-apa nak tanya ke saya pasal yang ni? Okey, Nabila kata okey. Betul ke okey ni? Jelas ke penerangan saya ni? Faham ya? Point untuk pre-operation, post-operation juga boleh guna pakai sebenarnya untuk topik-topik yang lain dalam JIT yang panjang kita belajar ni sebenarnya. Okey, kalau semua kata tak ada masalah, okey. Kalau misalnya pasal lari-lari fokus tu, tengok balik, baca balik. Lepas tu nanti yang soalan ni pernah keluar dalam MEQ. Dia tanya dalam senario, mungkin dia akan tanya dari segi pre-operation dan juga post-operation. Either one lah. Dia boleh tanya dalam soalan post-operation ataupun pre-operation ataupun post-operation. You pick up lah mana-mana point pun. Tak ada masalah. Asalkan logik dengan persediaan, point persediaan, pre-operation. Kalau dalam pre-operation lah. Kalau tanya post-operation, bagilah point-point yang logik untuk post-operation. Boleh. Kalau bagi saya, dari segi post-operation pun, kalau bagi saya, kalau post-operation pun, yang saya buka sini sekejap. Kalau segi post-operation pun, dari segi apa ni, emotional support pun penting post-operation pun. Tak semestinya duduk dalam pre-operation, betul tak? Itu pendapat saya lah. Maksudnya pre-operation kalau dari segi emotional support, dekat pre penting, dekat post pun penting. Kan? Okey, saya dah kata betul, kan? Okey, Aisyah kata, Aisyah live, buat apa live dah Aisyah? Okey, saya dah upload dah dari segi penjagaan stoma dalam e-learning video tu dah. Siapa boleh tengok, nanti boleh tengok lah. Okey, dari segi kolostomi ni, praktikal kolostomi ni tak pernah lagi keluar OSCE. Tak pernah lagi keluar OSCE sebenarnya. Tak tahulah kalau dia buat kelainan, tiba-tiba nak buat stesen untuk penjagaan stoma, tak pastilah saya. Okey. Okey, siapa yang pernah tengok, siapa yang dah tengok saya punya tu video penjagaan stoma tu, ada yang dah tengok ke? Ada yang dah sempat tengok ke? Ada yang dah sempat tengok penjagaan stoma yang dalam e-learning saya tu? Okay, saya nak buka yang manual prosedur dia. Betul-betul tak tengok lagi. Okay, tak apa, nanti tengok lepas ini ya. Kalau tengok tu, kalau ada soalan boleh tanya sebenarnya. Sekejap saya buka. Saya nak buka manual prosedur kelas stoma. Sekejap. Okey. Okey. Saya nak sharing yang ini pula. Okey. Okey, ini adalah manual prosedur untuk stoma care. Okey, stoma care. Okey, the purpose dia sama untuk clean a stoma ataupun kalau stoma ni ikutlah kat mana kawasan tu. Colostomy ke, ileostomy ke ataupun urostomy ke, bergantunglah stoma tu ada banyak bukaan kan. Okey, lepas tu adalah untuk to prevent infection ataupun to promote the healing process. Okey, ini adalah patient yang ada colostomy lah yang ada stoma bag ni. Okey, assessment dia kita kena inspect the stoma untuk color, keadaan dia. Bukan setakat stoma sahaja, keliling stoma pun kita kena assess juga ya. Jadi bukan setakat stoma sahaja, keliling kulit stoma pun kita kena assess juga. Tengok ada skin breakdown ke, infection ke, pun kena tengok juga. Apa macam ni? Inspect dia. Lepas tu warna stoma tu sendiri, warna pink color ke, warna pale color ke, warna black color, hitam necrosis ke, itu pun kena inspect. Inspect stoma dengan skin orang surrounding the stoma. Lepas tu nya, okey, ni keadaan stoma, apa dia tu, okey. Okey. Okey, lepas tu nya, dari segi klien, tengok paras kesedaran klien macam mana. Lepas tu ni kena check the client chart untuk adakah ada pembedahan sebelum ni, surgery history, medical history kena tengok juga. Kita check dia prescribe physician, type of colostomy, kena check dulu arahan doktor macam mana ataupun unit stoma ke. Kadang-kadang daripada doktor akan report unit stoma pun ada juga dia akan audit juga dalam for the patient tu. Okey, lepas tu tengok patient berapa hari dah operation dia tu, hari ketiga ke, seminggu ke. Biasanya untuk yang prosedur ni, saya banyak konsult dengan staff di unit stoma sebenarnya. Saya banyak konsult dengan mereka lah.
Ni sterile dressing tengoklah bergantung hari ketiga ke, biasanya hari ketiga hingga seminggu tu mungkin sterile dressing. Bergantung pada doktor order ataupun unit stoma order. Arahan dia macam mana. Okay. Ni tengok abdominal distension dengan abdominal discomfort ke, diarrhea ke, lepas tu tengok review output check dia. Lepas tu specialist check tu observe for blood ke, pus ke, ada mucus in stool ke, skin of stoma ke. Lepas tu kalau ada stitch jahitan tu surrounding stoma tu kena tengok juga. Lepas tu bag colostomy, bag stoma yang jenis apa, kena tengok jugalah. Bag colostomy ni banyak sangat jenis bag stoma ni. Banyak sangat sebenarnya. Macam-macam jenis. Ada kena guna klip lah, ada yang jenis macam itulah banyak. Kalau nanti boleh tengok kat MKK satu dia ada lah. Lepas tu position patient, lateral ke, tu bergantung biasa supine position lah. Keadaan patient. Lepas tu asalkan patient dalam keadaan comfort ataupun selesa. Okay. Equipment ni macam tengoklah kalau tengok video saya tu, okey kita guna dressing set. Lepas tu kat bawah tu ada colostomy bag, pouch dia, wafer dia. Ada tu yang datang sekali. Bag colostoma tu ada yang bag stoma tu datang sekali dengan tapak. Tapi ada setengah bag stoma tu, tapak dengan bag tu dia lain. Maksud kena letak tapak dulu, lepas tu boleh letak bag. Ada juga jenis macam tu. Ada yang bag dengan tapak tu sekali. Kita lepas terus letak dekat stoma tu. Okay, sterile water, sterile glove, disposable glove, cotton pad. Ini peralatan dia lah, gauze, gunting, pen ataupun pensel, blue sheet, biohazard plastik dan juga clinical waste bin. Kalau siapa dah sempat tengok video saya yang upload tu boleh nampak lah. Boleh nampak. Okay. Pertama sekali implementation dia kita kena check doktor prescription dulu, tengok dulu arahan doktor ataupun unit stoma ke, dia plan macam mana, cuci dengan apa, kena tengok. Lepas pastikan nama pasien, nombor pendaftaran, nombor katil dan pasien yang betul. Okay. Lepas tu macam biasa kita kena greet pasien, introduce yourself, terangkan prosedur apa yang kita nak buat berserta dengan the purpose, the tujuan dia. Okay. Lepas tu dapatkan consent patient, selesakan patient, prepare equipment, bawa berkaitan dengan patient, jangan lupa bagi privacy. Lepas tu safety lah, tinggikan katil tu, body mechanic kita. Lepas tu letakkan patient dalam keadaan supine position. Okay, lepas tu ni bergantung pada keadaan patient lah position ni Okay, lepas tu letakkan blue sheet dekat bawah tempat stoma yang kita nak cuci luka tu. Lepas tu kita pakai mask, surgical mask, medical hand washing ni kita untuk kurangkan minimas mikroorganism lah. Lepas tu kita open dressing set, tuangkan larutan. Biasanya untuk stoma ni hanya guna sterile water sahaja. Sterile water sahaja, tak gunalah PHD ke povidone iodine ke, tak ada lah. Setakat ni sterile water lah. Tak tahulah lepas ni kalau ada guna solusi yang baru tu tak pastilah. Setakat ni guna sterile water sahaja. Lepas tu kita apply pakai sarung tangan bersih. Lepas tu kita assess dulu stoma patient tu, kita akan buang bag stoma yang ada pada patient tu. Buang bag stoma yang ada pada patient tu. Okay. Lepas tu kita akan buang sekali dengan kandungan-kandungan yang fisik yang ada ataupun cecair yang ada dalam bag tu lah. Okey, lepas tu buang dalam bag plastik biohazard plastik yang kuning tu. Lepas tu kita buang sarung tangan bersih kita, baru kita pergi surgical hand washing, lepas tu baru kita prepare macam kita buat dressing macam biasa tu lah. Okey, sebelum tu jangan lupa lah kita letakkan sterile water apa tu. Ni surgical hand washing baru prepare the swab. Ni kita dah letakkan. Okey, lepas tu kita letakkan squeeze. Lepas kita dapatkan surgical hand washing, kita pun prepare the swab lah. Kita squeeze cotton tu, ini ikut keperluan. Ni ikut keperluan. Okay, lepas tu baru kita cuci stoma tu secara gently dengan smoothly saja, lembut sahaja. Jangan tekan kuat sangat ataupun kasar sangat dan jangan terlampau kering pula yang squeeze cotton kita tu. Sebabnya macam staff dekat unit stoma tu, macam kawan saya kata, dia stoma ni dia macam air mata, dia mudah bleed kata. Jadi sebab tu kena smooth dan gentle sahaja kalau nak cuci stoma ni. Perlahan-lahan, dia kata, nampak, gentle care of stoma to prevent injury to the mucosa, kata. Maksudnya pack dry with sterile gauze, dia kata. Okey, kalau yang gauze tu, kalau siapa yang tengok video saya tu, masih letak gauze dekat tepi yang stoma tu. Okey, dari segi keperluan letak gauze dekat tepi stoma tu bergantunglah. Kalau ada yang cecair keluar ke apa, bergantunglah. Kalau dry clean, tak ada apa yang keluar masa kita buat dressing, tak perlu tukar pun tak apa. Nanti dia pembaziran pula, you are guna gauze tu. Okay. Sebabnya kadang-kadang kita letak gauze tu, tujuan dia kadang-kadang mungkin ada cecair yang daripada mucus
ataupun fluid ataupun cair yang keluar daripada yang stoma tu. Sebab tak nak nanti cair tu keluar, dia akan irritate skin patient tu. Itu kita letak gauze tu. Lepas tu nanti meleleh pula pergi ke belakang badan patient pula. Lepas tu kita letak gauze lah. Okey. Okey, lepas dah dressing, okey, kalau yang dressing stoma ni, masa ni dia sterile. Masa cuci dressing tu dia sterile. Lepas tu saya nak bagi tahu tak ada bed stoma ataupun tapak stoma yang sterile sebenarnya. Bed stoma dengan tapak stoma adalah clean sahaja. Jadinya masa cuci tu sahaja, dressing tu sahaja, dekat yang keliling pun tu sahaja yang kita buat secara sterile. Lepas kita dah set cuci dressing pun semua, dia akan jadi teknik bersih sahaja. Okay. Jadinya kita pat dry dekat sterile, kita pat dry keliling stoma tu keringkan. Lepas tu kita akan ukur lah dengan, kalau tengok video saya tu kita ada kertas ukur tu. Dia ada bulat besar, bulat kecil, bulat sederhana. Kita akan letak yang kertas pengukur tu dekat stoma patient. Kalau kita nak tahu kita nak gunting bed stoma tu saiz dia berapa. Besar mana kita nak gunting. Kita akan tanda dan kertas pengukur tu jangan touch pula ya stoma patient ya. Okay, masa ukur tu jangan touch yang kertas pengukur tu dekat stoma patient. Okay, jadinya kita lepas kita dah ukur tu kita baru kita ukirkan, kita lukis dengan pensel ataupun pen. Lepas tu baru kita gunting. Dengan gunting curve lah, ikutlah saiz yang kita kehendaki tu. Lepas tu barulah kita kalau yang bag yang tu jadi kita kena tutup lah yang dekat bag tu, jadi lubang kat bawah tu, jadi kita kena klipkan lah. Kita kena klipkan. Lepas tu barulah kita buangkan kertas yang pada yang tapak bag tu, baru kita letak pada keliling stoma tu. Tapi sebelum kita letak bag stoma tu, kita kena letak dulu kita panggil, dia macam krim yang macam warna koko sikit. Kalau siapa tengok video saya tu dia nampak. Krim yang macam warna koko tu, macam gel koko, warna koko tu, warna gelap koko tu, kita akan sapukan dengan kapas yang basah. Kita tak guna kapas yang kering. Kalau kapas yang kering, nanti yang krim tu dia akan lekat pada cotton. Jadi kita guna kapas yang basah, kita letak dalam kit dish krim tu, lepas kita akan ambil dengan cotton basah, kapas yang basah, baru kita sapukan pada keliling surrounding skin stoma tu. Tujuan dia adalah macam dia akan jadi macam pelapis ataupun penebat lah. Jadi kalau misalnya cahaya yang keluar pada stoma tu, kita tak naklah kena pada skin patient tu. Takut irritate skin patient tu, yang sensitif tu. Ataupun kita tak nak nanti kalau tapak gum yang pada tapak bag tu akan irritate juga pada skin patient yang surrounding the stoma tu. Itu tujuan dia. Kalau tengok video saya tu boleh nampak lah ya. Sebelum kita letak tapak bag tu, saya akan sapu krim yang macam warna koko coklat tu dekat keliling kulit stoma, keliling kulit stoma patient tu. Kalau you buka video pasal ataupun YouTube, dalam YouTube banyak sangat pasal stoma ni, pasal colostoma ni banyak sangat video-video YouTube lah. Dan semuanya bagi saya memang sangat okey lah, bagus lah video-video YouTube tu. So, ada banyak jenis, macam ada yang jenis ring tu macam gulung-gulung, letak keliling stoma tu. Ya, banyak sebenarnya. Ya. Nanti sebenarnya kalau saya cari, saya akan letak dalam tapak e-learning juga. Dalam platform e-learning, dia boleh tengok nanti YouTube tu. Dia ada macam kita gulung-gulung, jadikan macam gulung getah macam tu, lepas tu letak kat keliling stoma. Lepas tu baru letak beg stoma. Pun ada jugalah macam tu. Okay. Tapi ini sebanyak daripada yang unut stoma kat kita lah. Okey, lepas tu barulah kita remove. Lepas kita letak beg stoma tu, baru kita remove the bullshit, kita siasakan pesakit ni yang common position lah. Common procedure ataupun teknik lah. Lepas tu biasalah kita buangkan glove sterile semua. Lepas tu jangan lupa dokumen dia prosedur. Sebarang abnormality, tolong pada doktor dengan segera. Ni contoh macam kalau peristoma skin integrity macam mana, ada irritated peristoma ke, client acknowledge dia macam mana. Semua evaluate lah. Client express macam mana patient rasa, apa dia nak luahkan rasa, macam mana fikiran dia, perasaan dia macam mana. Lepas tu macam mana segi diet patient, pengambilan cecair macam patient macam mana. Kan? Semua kita kena tahu lah. Kadang-kadang patient kalau terlampau yang depress sangat tu, sampai tak nak makan, tak nak minum pula, kita risaunya. Kita tengok maintain fluid balance tu okey ke tak okey. Okay. Dan sama documentation jugalah, color, amount dia, access of stoma dia, skin surrounding dia, semua kena tengok juga ni. Ada
skin integrity ke, lepas tu jenis type of ostomy pouch tu macam mana, semua kena tengok. Okey, itu SMS explain pasal yang penjagaan stoma ni. Okay. Ada apa lagi soalan pada saya tak? Okey, kalau misalnya kat stoma tu, kalau ada dressing, you all kena cuci, kalau ada luka, ada wound, you all kena cuci wound dulu. Ingat, kalau ada wound, kena buat dressing dekat wound dulu, lepas tu baru you all buat kat stoma tu. Okey. Nak tanya apa saya pasal pasal penjagaan stoma ni? Madam, Ya. ni stoma nak buat dressing, nak cuci stoma tu berapa kali dalam sehari tu? Okey, dia bergantung kalau yang berapa kali penjagaan dressing ni bergantung pada doktor order. Okey, sekali ke, 2 kali ke. Tapi kalau patient yang baru lepas post op tu, mungkin bergantung pada doktor. Kalau yang patient post op bergantung pada doktor order. Daily ataupun BD. Okay. Tapi kalau macam patient yang dah post op lama tu, yang ada stool tu, yang kita boleh guna teknik yang bersih sahaja, yang tu kita boleh bergantung pada yang keluar pengeluaran najis tu banyak mana lah. Kalau beg tu penuh, dia satu beg tu tak silap saya, dia tak boleh lebih daripada 3/4. 2/3 tu kena tukar beg lain dah. Dia tak boleh sampai penuh 3/4, tak boleh macam tu. Sebabnya kalau beg tu dia sangat bukan tahan lama juga beg tu ataupun tahan lasak. Sebab kalau terlampau penuh juga, nanti beg tu macam boleh kita rasa cukup pecah. Tambahan kadang-kadang bukan ada setakat fisis, kadang-kadang ada gas juga waktu dia kadang-kadang dikembung. Sebab kan ada fisis dan juga ada fluid dan juga ada gas kadang-kadang dekat beg ostomy tu. Sebab kita tahu kan dalam GIT tract kita ada fluid, ada gas, ada yang bahan kubus kita jadi fisis, boleh keluar. Sama juga. Sebabnya yang itu semua adalah yang bahan-bahan yang daripada yang usus kita tu. Jadi kalau post op tu bukannya doktor order. Kalau post op tu mungkin yang keluar tu bukan feces lagi lah. Sebabnya perut patient tak start makan lagi kan. Mungkin akan keluar macam mucus yang ada bloody macam belak-belak sikit. Yang tu tengok doktor order. Kalau satu hari perlu sekali, kedua kali tukar bergantung pada patient. Bergantung pada doktor order. Tapi kalau yang patient dah selepas yang dah ada start keluar feces tu, dah najis tu, yang tu dah jadi teknik bersih sahaja, yang tu tukar bergantung pada bag patient tu macam mana. Kalau beg tu dah penuh, kalau nak cuci juga boleh pakai semula ke yang beg tu? Okey, dia kalau beg ni, beg colostomy ni, sebenarnya dia ada yang boleh cuci pakai balik ataupun disposable yang tak boleh pakai. Maksudnya penuh tu buang-buang terus. Lepas tu saya kata beg stoma ni dia banyak sangat jenis. Ada beg stoma, dia datang sekali berserta dengan tapak. Beg dengan tapak tu lekat sekali. Ada beg stoma yang tapak asing, beg stoma tu asing. Kalau tapak asing, beg stoma asing, kadang-kadang kalau kalau tapak asing, beg stoma asing, kalau yang macam tu, kadang-kadang tapak kita tak perlu tukar. Kita just tapak tu ditahan beberapa hari, kita just tukar yang beg sahaja. Ada yang jenis macam tu. Ada yang tapak dengan beg. Ada yang tapak asing, beg lain. Tapi ada yang stoma bag ni yang guna sekali kena buang terus, tak boleh basuh. Ada yang patient boleh basuh dan keringkan. Ada macam tu. Boleh guna dalam 2-3 kali bergantung pada keadaan bag tu. Macam saya tadi member saya yang kat stoma tu, dia kata tak ada spesifik berapa kali bag tu boleh guna, bergantung pada bag tu. Macam kalau bag tu mungkin boleh sekali, 2-3 kali guna, boleh guna 2-3 kali. Tapi biasanya tak boleh guna banyak kali pun, walaupun boleh guna banyak kali. Walaupun dah basuh keringkan, kadang-kadang tak boleh guna banyak kali pun. Nanti mudah pecah ataupun bocor. Sebabnya beg dengan tapak ni bukannya barang yang murah, mahal. Kadang-kadang tu harga berbelas-belas ringgit. Kalau patient yang susah tu macam mana dia nak spend money berbelas-belas ringgit, berpuluh-puluh ringgit untuk beli tapak beg, stoma beg ni. Mahal. Ya? Jadinya sebab tu kadang patient dia nak jimat, dia guna banyak kali kadang-kadang. Tapi bergantunglah. Kadang-kadang kalau ada macam yang sampel-sampel tu kita bagilah. Kalau you all tengok dalam ward tu, ada jenis plastik yang betul-betul plain plastik. Yang tu tak tahan lama tu. Yang tu memang sekejap akan mudah pecah dan bocor tu. Kalau yang plain je, bed stoma yang plain kat dalam ward tu. Tu memang tak tahan pun sebenarnya. Makin menjawab ke? Okay, apa lagi ya? Ada soalan tak kat sini? Madam, kalau ya, guna semula tu dia takkan ada infection ke? Apa macam mana? Kalau kita guna semula tu dia takkan ada infection ke?
kalau apa sorry kalau apa kalau Kalau kita cuci dressing tempat yang apa tu colostomy tu, lepas okey tu okey okey kita okey. tak cuci beg colostomy, lepas tu terus pakai je beg tu. Macam mana kalau patient nak Kavita nak cuci stoma, nak cuci Ha, stoma kan? Okey. ha. Nak cuci stoma, ha. Lepas Lepas tu tu dia yang beg tu tak cuci. mana boleh sebab kalau kita nak cuci stoma, beg tu memang kita kena buka buang. Sebab ni stoma, beg tu kat dalam ni. Kalau nak cuci stoma memang kita kena buka beg tu. Baru kita boleh cuci stoma tu. Hmm. Beg tu kan adalah stoma. Kan beg ni kan adalah stoma kan. Ni stoma. Ni beg Ha. tu kan. Beg tu kan adalah stoma. Jadi kalau nak cuci stoma tu memang you kena buka beg tu. Baru boleh nampak stoma tu. Baru boleh cuci stoma tu. Kalau dah buka tu kita Ha? cuci apa tu stoma tu lepas tu pasang balik yang beg tu boleh? Saleh. Biasanya kalau nak pakai balik, beg tu kena basuh, keringkan. Ini adalah salah satu hal education jugalah. Kalau kat rumah pasien nak buat contoh ni kan, memang kena basuh, keringkan, kena tak beg lain. Nanti Oh. beg tak beg lain, nanti beg yang dah basuh dah keringkan tu kita boleh tukar lah pula. Okey Tapi okey. peluang beg tu berapa kali boleh pakai bergantung pada keadaan beg tu. Itu pun member saya pertama cakap, bergantunglah. Kalau beg tu kalau 2 kali pakai, 3 kali pakai pun dah macam bocor, tak boleh guna lah. Memang pasti kena ambil beg yang baru, yang tu kena buang. Okey. Jadinya bergantung pada nak pakai berapa kali tu bergantung pada keadaan beg tu. Sama juga dengan tapak tu. Tapak kalau dia asing kan datang tapak tu asing, beg tu lain. Tapak tu pun bergantung juga. Kalau tapak tu macam dah tercabut tetangga tu, kalau tak boleh guna memang tak boleh guna. Kalau dah start bocor, tapak tu memang dah tertanggal ke apa, memang tak boleh guna dah. Memang kena ambil tapak yang lain. Hmm, tapak yang lain. Okey. Fine. Thank you. Okey, sama. Okey. Ni siapa tanya soalan banyak ni? Awak sendiri boleh ke? Mana ni? Okey. Banyak soalan ni. Sekejap saya baca ni.